اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, muzakarah kita, kitab Hikam yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Ibnu Athaillah As-Sakandari Qaddasallahu sirrahu. Mudah-mudahan dengan barakah kita, barakah para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para penonton yang berusaha membantu dan menyebarkan dakwah kita pada petang ini, alhamdulillah. Dan juga dengan barakah sekalian asatizah kita yang usaha menghidupkan majlis pada petang ini, terutama daripadanya Ustaz Zul, Ustaz Hafiz, Ustaz Hin, Ustaz Mobi, Ustaz Hadi, Ustaz Soleh, dan juga dengan barakah daripada para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan barakah ibu bapa kita, dan dengan barakah mereka yang tak putus asa bertaubat kepada Allah walau setiap hari jatuh dalam maksiat sekalipun, masih lagi ingin bersama Allah, masih tak putus asa walau telah jatuh dan luka dengan begitu kuat sekalipun, tak putus asa untuk mendapatkan redha, rahmat, cinta daripada Allah, tak berhenti berusaha walau gagal. Alhamdulillah, mereka pun ada barakah Allah yang bertaubat, barakah daripada para alim ulama, para habaib, barakah daripada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama sekali, yang paling besar sekali, iaitu barakah Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barakah mereka semua yang telah kita sebutkan tadi, diharapnya Allah Subhanahu wa taala redha kita, Allah Ta'ala sayang kita, Allah Ta'ala ampunlah dosa kita, khususnya bapa yang begitu banyaknya dosa. Dia hanya mampu mengajar saja, sekadar yang tahu ada kondisi mampu kita hidayah kita banget, kita hidayah kita jadi hamba yang dihargai, yang setiap masa kemudian keadaan kita saya taala ada yang betul kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebelum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala ujian fitnah yang ada pada akhir zaman.
Kemudian kita selamat dunia akhirat, kita diredai Allah di atas dunia akhirat selama-lamanya. Diharapnya kekalah kita di dalam redha dan kasih sayang Allah dan Rasul. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Allah Ta'ala angkat segala bala musibah. Allah Ta'ala angkatlah segala bencana. Allah Ta'ala permudah urusan kita dunia akhirat. Allah Ta'ala bagi kita gembira, bagi tenang hati dunia akhirat. Khususnya di akhirat sana bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk kepada kitab hikam lah. Buku surat apa? Itu hikmah. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini masih lagi dalam matan hikam. Ma arada himmatu salikin anta kifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqati allazi tatlubu amamaka wa la tabarrajat zawahirul muqawwanati illa wa nadathu haqaiquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Masih lagi al-hikmatut tasi'atu wal 20. Kemudian kita nak sambung syarah. Dia kata wala tabarrajat, itu dalam syarah, ai azharat laka mahasinaha. Itu kita nak sambung syarah. Dan tidaklah nyata, tidaklah menzuhir bagi engkau murid akan segala keelokannya, keelokan segala makhluk, keelokan segala nikmat tu. Tengok dulu. Zawahirul muqawwanat itu zawahir itu jadi fa'il. Mahasinah itu rajak pada zawahiru. Ini kita panggil apa ni? Audud dhamir ala mutaakhirin. Yani mutaakhirin pada lafaz saja, bukan pada wakil. Kalau martabat bukan pada martabat sebenar. Fa'il itu dia terdahulu tepatnya sebelum lafaz maf'ul kalau kita kira. Mahasinaha, mahasina tu maf'ul muqaddam bagi azharat. Ai azharat laka mahasinaha zawahirul muqawwanati, oleh nyata bagi segala makhluk. Ni dia sambung di hujung mata selalu. Nasuh mudah faham dia katakan illa wa nadathu haqaiquha innama nahnu fitnatun. Melainkan kalau kita sambung mata lalu, kita tak baca syarah, dia kata gini. Sambung daripada mata dia kata illa wa nadathu haqaiquha innama nahnu fitnatun. Melainkan hana keadaan memanggil, menegur oleh akan engkau salik oleh segala panggilan hakikat dengan berkata sebuah hakikat, hanyalah kami karamah nikmat dunia ni fitnatun, fitnah, racun ujian bagi engkau hai salik. Terus ke perjalanan sebagai ulangan suruh mudah faham. Kitab ni duduk bahas apa? Yakni kitab ni untuk membahaskan tentang keadaan satu orang yang berada di maqam yang tinggi. Suatu hari jikalau kita buat ibadat, buat beramal soleh dan tingkatan hati kita begitu tinggi, maka kita akan mendapat ujian ini. Ujian mana? Dulu kalau kita mengaji kitab Nawar, kitab Nawar ni nak suruh kita menjauhi maksiat. Kitab Nawar ni nak suruh kita menjauhi maksiat zahir dan maksiat batin.
maksiat 7 anggota, maksiat hati. Itu yang diusahakan oleh kitab Nawar. Kemudian kita upgrade daripada kitab Nawar. Selepas daripada kita selamat daripada penyakit zuhir, penyakit batin, kita mengaji juga kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ni kita ibadat dia nak suruh bertambah amal ibadat, bertambah pahala, tujuan pahala nak mendapatkan syurga dan nak menjauhkan diri daripada neraka. Maka kita ibadat dengan banyak sehingga dipanggil abid. Abid ni orang kuat ibadat, tujuannya nak syurga, tak si neraka. Kemudian atas lagi pada orang abid, dia ibadat banyak macam orang abid juga. Hari-hari dia hadir majlis pengajian, dia selawat, dia ibadat, dia dah fokus pada akhirat. Orang abid ni memang orang fokus akhirat dah. Cuma nak naik pada martabat salik, orang abid yang telah berjaya fokus akhirat tadi, dia tukar kedudukan hatinya, dia naikkan lagi kedudukan hatinya. Dulu semaya nak syurga, takut neraka. Sekarang semaya nak redha Allah, takut tak mendapat redha Allah. Dulu neraka tu menakutkan. Dulu. Sekarang yang menakutkan itu tiada redha daripada Allah. Dulu syurga itu melazatkan, tapi sekarang yang lazat itu mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini bapa nak hurai sikit. Mana kata redha Allah lebih lazat pada syurga, mana kata tiada redha Allah lebih menakutkan daripada masuk neraka. Terkadang para wali yang telah melebihi maqam abid, mereka berkata lagu ni. Jadi perkataan ini kita kena hurai. Dia kata macam mana? Saya masuk neraka tak apa. Saya tak takut masuk neraka. Takdir Allah saya masuk neraka, saya redha. Dengan syarat Tuhan redha saya. Kalau saya masuk neraka, Tuhan redha puas hati. Jadi orang masa dia jadi abid dulu, dia memburu syurga, melarikan diri daripada neraka. Tapi bila dia dah naik satu tingkatan hati, dia bukan memburu syurga, memburu redha Allah, memburu cinta Allah. Dan dia takut tidak dicintai Allah, takut tidak diredai Allah. Maka apabila Tuhan mencintai dia, dia kata, duduk neraka kau duduk syurga sama je. Yang menakutkan bukan tak dapat neraka, tak dapat cinta, tak dapat redha daripada Allah. Ini perkara yang sangat menakutkan, menggerungkan dan mencelakakan diri kita. Kita orang awam ni mungkin kita tak faham. Mana kata tak ada redha lebih bahaya daripada neraka? Bapa bagi contoh. Kita duduk di Malaysia atau duduk di Amerika lah kita kata. Duduk di Amerika. Masuk penjara itu menakutkan bagi kita. Permulaan kita rasa duduk di Amerika atau duduk di mana-mana negara, masuk neraka, masuk dalam penjara tu menakutkan. Menakutkan masuk penjara kalau kita duduk di Amerika. Cuba perhatikan balik lah. Kalau tidak jadi silap faham dengan perkataan orang-orang wali tadi. Nanti kita akan tuduh macam mana orang wali nak masuk neraka pula. Sedangkan Islam ini diajar suruh menjauhi neraka, suruh masuk syurga. Ini jadi kaum-kaum muda tak faham. Lepas tu kita tak faham, jangan kritik. Tak faham belajar, tak faham tanya, tak faham belajar. Tak faham kalam-kalam tasawuf dekat pondok, cercah. Mari ngaji kitab pondok. Insya-Allah faham. Jadi bapa nak hurai kenapa setengah wali bila dah naik tinggi tingkatannya, dia kata masuk syurga tak apa asalkan diredai Allah. Masuk neraka pun tak apa juga asalkan Tuhan redha. Bila Tuhan redha, duduk syurga, duduk neraka sama dia kata. Bahkan orang wali kata aku tak takut neraka. Apabila Tuhan itu redha, masuk neraka aku tak takut. Kita ni tak ada mikir dah, kita orang awam ni. Neraka tak takut apa sakit. Bapa nak bagi tahu diredai Allah itu syurga hakiki, tidak diredai Allah itu neraka hakiki. Yang menakutkan bukan neraka. Memang tak nampak. Nanti lepas bapa hurai insya-Allah nampak. Dengan izin Allah Taala ni mudah-mudahan dengan sebab bapa yang fasik ni hurai, tapi dengan kemuliaan Allah, kemuliaan Rasulullah, berkat orang-orang soleh,
Ada berkat rahmat Allah. Mudah-mudahan kita faham lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tak mendapat redha Allah lebih menakutkan, lebih membahayakan diri dan lebih mengazabkan, lebih menggurungkan tak dapat redha Allah berbanding dengan mengaku tiada redha Allah, tiada diredai Allah, tiada dicintai Allah, lebih menakutkan daripada mengaku. Bapa bagi contoh, kita masuk penjara kita rasa azab dah. Duduk di satu-satu negara, antara azabnya iaitu penjara. Semua orang tak mahu takut penjara, dan kehidupan semua orang dia buat untuk melepaskan diri daripada penjara. Mesti dia usaha. Tak mencuri sebab takut masuk penjara. Ini kita kecil atas hukum dunia dulu. Tak pukul orang, jadi masyarakat yang baik, rakyat yang baik kerana takut masuk penjara. Okey. Sebenar yang paling menakutkan bukan masuk penjara. Yang paling menakutkan ialah tidak diredai oleh pemerintah. Kalau presiden kita duduk Amerika, tempat yang paling bahaya iaitu buat perkara yang dibenci presiden. Sebab apa? Sebab bila presiden benci kita duduk luar penjara pun masalah. Kita duduk dalam penjara, kita duduk luar penjara, bila kita buat masalah dengan presiden, kita duduk dalam satu musibah yang sangat-sangat besar. Tapi bila kita disayangi presiden, pergi di mana saja presiden cinta kita, dah masyhur dipanggil kekasih presiden, bukan wali Allah, wali presiden Amerika, wali kekasih presiden. Dia ni jangan, dia dicintai presiden, dia ni orang presiden. Dia ni kalau masuk penjara, percayalah, penjara itu indah baginya. Dia masuk penjara, dia keluar penjara, di mana-mana indah baginya. Macam mana indah? Kalau dia masuk penjara, siapa nak usik dia? Dia orang presiden. Dia orang presiden, siapa nak usik dia? Dia akan jadi istimewa dalam penjara. Sebab apa? Sebab dia orang presiden. Tetapi tempat bahayanya presiden ni 5 tahun sekali dia tukar. Adapun presiden Allah Ta'ala, presiden dunia akhirat tak pernah ditukar. Presidennya Allah. Maka bila satu orang disayangi Allah, walau dia masuk ngaku nak usik dia, siapa dia berani usik kekasih Allah? Apa dengan kau tak berani usik kekasih Allah? Sehingga kan kekasih Allah, kata setengah guru-guru kita yang mulia, bila kekasih Allah ni berjalan atas as-sirat, Tuhan buat berjalan dengan cepat. Kita pernah dengar kan tuan guru kata ada yang berjalan macam kilat, ada yang terbang cepat macam cahaya. Sebab apa cepat? Kerana mereka kalau berjalan perlahan, api dengan neraka tu mati. Sebab bila mereka berjalan perlahan, mereka akan rasa wak panas neraka. Maka itu mengazabkan kekasih Allah. Maka disuruh berjalan cepat supaya api neraka itu tak mampu menyakitkan dia. Dan kalau dia masuk dalam api tak memanaskan dia. Boleh ke bapa? Mana boleh? Mustahil orang wali masuk neraka, api tak boleh ketik dia. Orang wali masuk neraka, api neraka tak boleh memanaskan dia. Mana boleh macam tu? Mana boleh apa? Nabi Ibrahim AS pernah masuk dalam api tak mampu mengazabkan Nabi Ibrahim. Apa yang kita pelik ni? Kekasih Allah, tiada suatu makhluk pun dapat melukai kekasih Allah. Kekasih Allah ni duduk di mana saja dia tak takut. Sebab tu yang takut tidak diredai Allah, yang syurga hakiki yang mengembirakan diredai Allah. Orang dia tu redha ni, dia pergi mana tak ada masalah. Orang bila presiden redha dia buat apa perangai apa, siapa dia boleh usik orang presiden? Presiden kata aku sangat sayang dia adalah aku adalah dia. Sudah ada kita. Beres, selesai. Bila dah presiden ucap kata-kata lagu tu, bila sang raja ucap perkataan lagu tu, kita duduk di dalam semut ke di dalam hutan ke, pakai baju buruk ke pakai baju mewah, kita dah jadi orang raja, orang kekasih raja, pergi di mana saja. Begitulah wali Allah. Itulah kekasih Allah. Orang yang mendapat redha Allah, orang yang mendapat cinta daripada Allah. Bila mendapat redha, mendapat cinta daripada Allah, tak kisah duduk syurga atau duduk neraka. Cuba kita tanya diri kita, bila Tuhan saya kita, Tuhan nak buat kita neraka, kita nak masuk. Kalau kita faham, kita akan kata, saya bapa, masuk syurga, masuk neraka, saya tak kisah. Janji Tuhan saya. Sebab kalau Tuhan saya kita, siapa nak usik kita?
Neraka tak boleh usik kita. Tengok, kita ni sekarang buat dosa banyak dunia. Banyak sangat dosa kita. Tapi Tuhan sayang kita lagi sekarang ni. Bapa pernah cerita, langit nak hampak kepada kita. Bapa pernah cerita, bumi nak telan kita. Air laut nak simbuh bagi lemah kita. Tetapi mereka dapat buat ke? Bumi kenapa dia tak dapat telan kita? Kita pijak dia hari-hari. Terbukalah mulut bumi. Kenapa kamu tak telan kami? Kenapa kamu tak telan kita? Kita ni banyak dosa. Kenapa bumi tak telan kita? Kerana Tuhan sayang kita. Siapa nak bagi mudarat pada kita bila Tuhan sayang kita? Maka orang yang paling disayangi Allah iaitu setengah daripadanya kekasih Allah. Kita tiap-tiap orang mukmin dipanggil waliullah, wali ammah. Tiap-tiap orang mukmin kekasih Allah, kekasih ammah. Yang kita duk kecek ni nak menjadikan diri tu kekasih khassah, dipanggil ma'rifah khassah. Tu dia ni. Faham tak lagi? Nampak tak mana lebihnya diredai, dicintai Allah, dan mana menakutkan jikalau tidak diredai, tidak dicintai Allah. Bila Allah benci awak duduk syurga pun awak tak selamat. Awak duduk di mana awak tak selamat. Awak dibenci Allah. Awak buat suatu perkara yang mana Allah benci awak. Setengah daripada dibenci sombong, ujub, takabur seperti mana syaitan. Ujub satu hal aja, walaupun boleh bercakap dengan Allah. Dan kita jangan rasa kagum kalau boleh bercakap dengan Allah, boleh bercakap dengan malaikat. Syaitan boleh bercakap dengan Allah. Tapi apa jadi dia syaitan? Dia ujub, dia sombong, dia takabur. Ini antara dosa yang paling tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melebihi dosa berzina, melebihi dosa mencuri dan lain-lain dosa. Kerana apa? Ujub, sombong, takabur punca segala maksiat terkadang. Allahu Rabbi na'udzubillah min dzalik. Maka fokus orang wali untuk mendapat redha Allah dan untuk menjauhkan diri daripada tidak diredai, tidak dicintai oleh Allah. Kemudian dalam proses nak dapat redha Allah, dalam proses nak melarikan diri supaya tidak dicintai Allah tu, dia nak melarikan diri supaya Allah tu cinta dia semua. Dia tak dia tak mahu Allah tu tak redha, tidak cinta dia. Maka tengah-tengah memburu redha Allah, Tuhan pun uji. Sini tempat kita hikam nak cerita. Tuhan uji macam mana bapa? Dia bagi ujian nikmat. Betulkah awak nak redha Allah? Redha tu makna kita bercinta lah. Nak suruh faham akhir zaman ni kan. Sayang. Betulkah awak nak sayang Allah? Awak nak redha Allah? Awak nak cinta daripada Allah? Iya. Awak mencintai Allah? Awak meredai Allah? Iya. Maka dia beri nikmat ramai pengikut. Dia berkat mula-mula. Beri nikmat banyak duit, nikmat banyak harta. Okey, macam mana? Suka kepada siapa? Suka nikmat dunia yang banyak, nikmat duit banyak, kau suka Allah? Setengah orang dia dah gagal. Bila diberi ujian dengan kaya, ujian dengan ramai pengikut, hatinya dah bertukar. Saya mencintai pengikut saya dan duit. Maka sudah jadi curang. Dulu dia boleh kata saya mencintai Allah. Ketika itu dia tak ada pengikut yang ramai. Saya mencintai Allah, saya nak memburu redha Allah. Ketika itu dia tak ada duit, dia tak ada harta. Ketika itu terkadang dia boleh kata lagu tu. Maka bila dia bagi duit, tentu dia bagi pengikut yang ramai, maka hatinya sudah jadi berbelah bagi, cinta berbelah bagi. Terkadang dia kata Allah pun saya cinta, ni pengikut yang ramai pun saya cinta juga. Dia panggil syirik, tak setia. Mek ayah pun kita saya, kawan mek ayah pun kita saya juga. Oh, nescaya kena marah kita dengan mek ayah. Abang Khalid saya mek ayah. Abang Khalid sangat menyayangi mek ayah. Mek ayah kata mek ayah nak uji. Mek ayah nak bawa kawan mek ayah. Bawalah. Abang Khalid nak saya mek ayah juga. Bila mek ayah bawa kawan dia, oh cantik kawan mek ayah. Nama apa kawan mek ayah ni? Nama mek ayah. Saya mek ayah, dia mek ayam. Oh, cantik juga mek ayam ni. Oh, peminat siapa ni? Minat dua-dua lah. Apa nak kata hati mek ayah? Tergurih tak perasaan mek ayah? Itu Tuhan buat ujian. Dan dia nak tengok hati kita ni terpaling ke tidak kepada duit, harta, pengikut yang ramai, kemasyhuran. Dia bagi benda tu sebagai ujian. Maka diri ujian itu, kita nak sedar dia ujian, terkadang diri ujian itu bercakap kepada kita. Kenapa? Harta yang banyak, pengikut yang banyak, mereka itu bercakap dengan kita. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Saudara, saya yang bernama kemasyhuran,
Oh, nama saya pula kemegahan. Oh, nama saya duit yang banyak. Kami ni fitnah. Mereka ni bercakap dengan kita. Bercakap dengan bentuk macam mana bapa? Pertama sekali dengan bentuk ilmiah. Kita bila ada ilmu, tiba-tiba kita jatuh di dalam ujian seperti bapa ni. Sekarang ni jatuh di dalam ujian, ada pengikut. Ada orang minat kita. Maka bila orang minat kita, kita minat balik kat dia. Dulu kita minat Allah Ta'ala saja. Maka bila ramai orang minat kita, kita jadi nak minat kat dia juga. Maka kita pun pernah belajar. Oh, saya pernah belajar hikam dulu, mata hikmah ni. Mereka ni fitnah ni. Kita dengar mereka bercakap dengan kita melalui ilmu yang pernah kita belajar. Kalau kita tak pernah belajar, kadang-kadang susah nak bercakap. Terkadang boleh bercakap juga, dia panggil ilmu laduni. Kadang-kadang bunyi suara betul. Kadang-kadang innama nahnu fitnatun fala takfur ni, yakni perkataan kami ni fitnah, jangan kufur dengan kami. Kami nikmat ini, kami walaupun kami nikmat, sebenarnya kami fitnah. Terkadang perkataan ini datang dalam bentuk mimpi. Terkadang perkataan ini datang daripada mulut tuan guru. Terkadang perkataan ini datang daripada kuliah-kuliah pengajian. Perkataan ini sebenarnya daripada Allah. Nak tegur kita, nikmat hak Tuhan beri selama kening kita ni, nikmat harta, nikmat dunia, suami, isteri, rumah kerja kita, kemahiran, kebolehan kita, ilmu kita, semua nikmat itu fitnah. Jangan kamu kufur. Apa makna kufur? Jangan kamu tinggal Allah. Jangan kamu lupa Allah. Jangan kamu lalai daripada Allah. Itu makna kufur. Kufur sini makna kufur nikmat. Tengah pada kufur nikmat, lupa Allah. Maka jangan kamu lupa Allah. Dengan sebab nikmat tu, jangan kamu lupa Allah. Tu seolah-olah benda tu bercakap dengan kita. Tu kena belajar. Kita dapat rasa benda tu bercakap dengan kita. Kita dapat rasa nikmat yang banyak ni sedang bercakap dengan kita. Baba, kami beberapa ramai yang suka kepada baba. Baba kena berhati-hati dengan kami. Kami ni fitnah bagi baba. Apa duit-duit dalam poket kita berkata, baba hati-hati. Jangan terpedaya dengan kami. Kami fitnah bagi baba. Kita dapat rasa dia tu bercakap dengan kita. Dengan sebab kita belajar. Kita dapat rasa benda tu. Dia sedang menasihati kita. Setengah orang dia dengar betul-betul suara tu. Seperti mana Ibrahim bin Adham. Dia naik kuda, dia memburu. Tiba-tiba bunyi satu suara. Ibrahim, adakah kamu dicipta untuk memburu? Ada. Memburu ni fitnah seolah-olahnya. Memburu ni fitnah bagi kamu. Nikmat memburu ni nikmat yang sedap-sedap memburu. Dia dipanggil satu hobi dunia. Memburu. Dia duit banyak. Dah Ibrahim Adham dia anak raja. Dia bakal jadi raja. Dia tak payah memburu. Kalau nak kambing, rusa tu dia boleh minta saja. Tapi dia suka kelakuan memburu. Supaya suka memancing. Mungkin dia nak makan sangat ikan. Sudah dia tangkap dia lepas. Maka segala nikmat yang sedap-sedap itu fitnah. Maka Ibrahim bila dengar perkataan itu tinggal memburu, tinggal istana. Jadi orang sufi. Maka tepat bapa nak kata, suatu hari bila awak ada beramal dengan lebih sikit, awak akan duduk tahap tuan guru ke, awak akan duduk tahap pendakwah yang terkenal. Kadang-kadang tidak ada pun, tapi jadi terkenal dengan sebab pandai berdakwah. Maka ketika itu awak akan dapat nikmat pengikut yang ramai. Terkadang nikmat mudah nak buat duit. Mudah awak kata, baba nak duit. Siapa dia boleh derma pada baba minta tolong. Pengikut-pengikut baba yang ada 5,000 orang, minta tolong derma RM1 saja. RM1 kali 5,000 orang berapa satu? Tidak boleh 5,000. Kalau pengikut kita ada 10,000, RM1 dapat berapa? 10,000. Hari ni bapa nak setiap satu pengikut tu RM1 saja. Dia pun wis semua. 10,000. Kalau 10,000 tu tak wis belaka, boleh 7,000. Banyak dah boleh satu hari. 7,000. Tengok. Jadi mudah nak buat duit, mudah nak masyhur. Itu semua nikmat-nikmat. Maka nikmat-nikmat ini bila kita dah sampai tahap ni, maka nikmat ini adalah fitnah. Kemudian ada lagi yang ujian lebih tinggi daripada kita sekarang, iaitu bukan diberi nikmat duit banyak, bukan diberi nikmat pengikut yang ramai. Peminat yang minat dia siapa dia? Iaitulah angin minat dia. Dia kalau peminat tu minat kita, kita dapat kuasai hati dia. Apa maksud baba dapat kuasai hatinya? Kalau baba kata, baba nak minta tolong, nanti baba balik daripada Malaysia tunggu di KL, siapa dia boleh tolong? Mesti ada orang sanggup mari. Tu kita dah dapat menguasai hatinya. Bila apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila manusia tu minat kita, terkadang kita boleh menguasai hati manusia. Itu terkadang tempat takutnya. Kadang-kadang ustaz tu jatuh berzina, dia menguasai hati perempuan.
Tak apa, anak tak gigit apa, anak ni tuan guru, anak ni orang soleh, anak ni. Jadi orang suka baik pada kita. Tak apa bagi duit pada anak, anak pandai jaga duit. Anak ni orang yang dipercayai oleh Allah Ta'ala. Anak orang akhirat, anak orang guru, anak orang ustaz. Entar duit ke anak guna untuk akhirat. Tengok. Maka kita boleh mempengaruhi orang dengan kedudukan kita. Itu satu nikmat juga. Maka nikmat-nikmat ini cukup berbahaya. Nikmat pengikut yang ramai. Nikmat boleh menguasai hati orang. Nikmat boleh masyhur. Nikmat boleh mencipta harta dengan mudah. Ini semua fitnah yang sangat berbahaya. Maka bila lepas fitnah ni, dia tinggi lagi. Mana? Bukan masyarakat minat kita. Malaikat minat kita. Mana setengah orang-orang wali bila dia ibadat dengan kuat, malaikat turun tanya, Syekh, kamu ni ibadat? Ya. Ibadat apa? Saya bau wangi di atas langit sana dengan zikir kamu. Cerita pada saya. Kalau kita rasa dalam hati kita, oi, malaikat minat aku ni, mulia aku ni, gagallah kita. Bila malaikat puji kita, kita minat diri kita, kita minat malaikat. Kita tetap istiqamah minat Allah saja. Mesti nak Allah saja. Cintaku padamu yang satu, mesti kena setia. Ini kisah cinta kita dengan Allah. Dunia ni sedang berjalan satu movie, satu cerita. Tiap-tiap orang ada ceritanya yang tersendiri, iaitu cinta kita dengan Allah. Adakah ending dia kita ni akan curang pada Allah? Atau endingnya kita kekal bahagia bersama-sama, selama-lamanya bersama Allah? Hatta bukan saja malaikat yang mari, kadang diuji dengan nampak syurga, mimpi syurga. Kadang-kadang dengar suara bidadari syurga kata dia cinta kita. Ketika itu boleh kita nak kata saya tetap cinta Allah? Boleh tak? Sekarang ni boleh tolak perempuan dunia, boleh tak ada perempuan dunia? Nak tanya boleh tolak ke tidak perempuan syurga? Perempuan syurga sangat cantik. Bila mana dia berjalan, kata guru bapa, ada yang mati orang. Dia berjalan atas dunia ni, orang boleh mati. Orang jadi angau. Orang tak makan nasi dah bila tengok dia. Terlampau cantik bidadari syurga. Maka ketika dia kata dia sayang kita, dia suka kita, bolehkah kita nak maintain hati kita, kita nak reda Allah? Ke kita bertukar nak reda Allah kepada nak reda daripada bidadari? Nak bidadari reda kau, nak Allah reda? Kau bertukar lama-lama. Boleh jadi bertukar. Lepas tu diberi kelebihan yang bertambah lagi. Ada setengah tu diberi kelebihan angin tu minat dia. Bila angin minat kita, angin nak khidmat pada kita. Dulu manusia minat kita, manusia nak khidmat pada kita. Baba biar saya tolong. Khidmat percuma, baba tak payah bayar. Baba nak buat majlis ke apa? Bayar. Saya nak di rumah dulu. Baba nak buat lembu, saya nak bagi lembu. Tu orang berebut nak khidmat kita bila dia sayang kita. Maka bila dah sampai level tinggi lagi, batu, air, angin minat kita. Bila angin minat kita, tu jadi boleh terbang tu. Setengah wali boleh terbang tu, dah sampai satu tahap angin tu minat dia. Angin tu bawa dia. Dia bukan terbang Superman. Terbang duduk cacai kita, angin bawa permaidani dia, angin bawa dia. Air minat dia. Dia jalan atas air sapak dia, air tak menenggelamkan dia. Tu tengok. Dengan nikmat yang sebegitu rupa, boleh ke tidak kita minat Allah lagi? Ke sudah bertukar kepada minat karamah, minat berjalan atas air, berjalan atas angin? Cuba. Ketika tak dapat ni boleh. Tengok sebelum tak dapat apa-apa, saya tak minat kaya. Memanglah, sebab awak tak kaya lagi. Saya tak minat jalan atas air, saya tak minat pengikut yang ramai. Memang sebab awak pengikut tak ramai lagi. Cuba bila awak dah pengikut ramai, awak nak tolak boleh tak? Maka ketika datang nikmat yang sedap itu, kena ingat nikmat itu sedang bercakap kepada kita, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ni fitnah, jangan kufur dengan sebab kami. Jangan tinggal Allah, awak kena pergi kepada Allah. Maka orang yang ada rezeki, dia dengar perkataan ini. Perkataan ini bukan dengar dengan telinga, bukan kadang-kadang bukan nampak dengan mata, dia nampak dengan hati, dengar dengan hati. Dia panggil dengar atas jalan ilmu tu mula-mula. Terkadang dengar suara betul-betul, tak tahu datang dari mana suara, dia panggil suara hati. Terkadang dengar dalam bentuk mimpi, kita kena faham ada. Kena standby lah. Suatu hari jikalau ujian ini datang, itulah tindakannya. Fokus kepada matlamat. Sekarang ni mungkin tak ada lagi ujian itu. Dan setengah orang mungkin dah mengalami dah. Begitu dah kena faham dah. Pak kita kata agak-agak boleh lepas ke tidak nikmat jalan atas air, nikmat pengikut yang ramai kalau benda tu datang. Bapa kata kemungkinan tak lepas. Sebab apa?
Sebab sebelum datang nikmat karamah, kita dah minat daripada karamah. Ketika karamah datang, cinta karamah ke cinta Allah. Bukan ketika karamah datang apa. Karamah tak datang pun dah minat karamah. Ketika datang kekayaan, minat kaya ke minat Allah? Oh, tak payah tanyalah ketika datang kekayaan, minat kaya, minat Allah. Ketika miskin pun sudah minat kaya. Supaya kita penawar cerita semalam, kasih pada kemegahan. Tu yang tak megah tu kasih megah dah. Tuan belum lagi megah, sudah minat pada megah. Apa nak kata kalau dah dapat megah? Boleh kita nak minat Allah. Megah tak datang tu minat megah dah, tak minat Allah. Miskin tu tak minat lagi Allah, masih lagi minat megah. Minat kemewahan, minat kemegahan. Miskin pada. Maka tepat nak jaganya hati biar minat Allah, maintain minat Allah. Setia pada Allah, walau datang nikmat betapa banyaknya. Situ. Wayah hak luar dulu nak suruh mudah dapat. Dia baru masuk kitab. Nah, dia kata wala tabarrajat ai azharat laka mahasinha zawahirul mukawwanati, dia kata. Dan tidaklah nyata, tidak zahir bagi engkau murid akan segala keelakannya. Oleh nyata bagi segala makhluk, yakni illa wa nadathu innama illa wa nadatka haqiqatuha innama nahnu fitnatun. Yani melainkan hal keadaan memanggil menunggu engkau hai orang salih. Segala panggilan hakikat, panggilan kebenaran. Orang tak dengar, kita dengar. Panggilan ini berkata kepada kita, hanyalah kami, karamah kami, nikmat ini adalah fitnah, racun bagi kamu. Teruskan memburu Allah, teruskan memburu akhirat. Seperti orang kerja kilang, dia tak tidur, overtime, tapi dapat duit, dapat kereta. Dia kerja 5 tahun, siapa boleh beli kereta dia minat, boleh beli rumah dia minat. Tetapi dia rasa tak bahagia lagi keluarga dia. Kadang-kadang bergaduh dengan suami isteri, kadang-kadang anak tak dengar cakap dia. Lama-lama dia bagi mikir, benda ni tak tolong aku kaya tak tolong aku kena cari akhirat. Itu jalan ada. Jalan ada. Dia bercakap dengan kita ada. Seolah-olah pekerjaan kita memberitahu kita, aku tak mampu nak mengembirakan kamu. Aku makhluk macam kamu juga. Walaupun nama aku nikmat, nama aku duit, nama aku harta, nama aku pangkat, nama aku kemegahan, aku makhluk macam kamu. Aku tak boleh bagi kamu kebahagiaan. Yang bagi kamu bagi Allah. Kamu ada aku sebagai nikmat, kamu tak ada aku sebagai nikmat. Yang membahagiakan kamu itu bukan nikmat, yang membahagiakan kamu Allah. Maka mereka yang sedar dengan benda ni, dia kata, aku kena tukar destinasi aku kena buru Allah. Situ dia sedar nikmat tak mampu tolong dia, kerja dia itu tak boleh tolong kita. Yang menenangkan hati kita, yang menyelamatkan kita Allah. Bahkan bukan syurga menyelamatkan kita, yang menyelamatkan kita Allah. Yang menakutkan jikalau tidak dirahmati Allah, tidak dicintai Allah. Bukan neraka, bukan tak ada duit tidak menakutkan. Terkadang duduk dalam dosa pun tidak menakutkan, duduk dalam neraka pun tidak menakutkan. Yang menakutkan tidak diredai Allah. Macam mana orang berdosa tidak diredai Allah? Orang berdosa yang tak bertaubat. Orang berdosa walau banyak macam mana pun, bila dia bertaubat, dia diredai Allah. Yang takutnya tidak bertaubat, tidak menyesal, tidak tawaduk. Ini kelakuan tidak diredai Allah. Maka tetaplah fokus buruk Allah. Maka contoh nyata bagi segala makhluk, syarah kita mari misal. Kataskhiril khalqi laka. Seperti menghinakan makhluk bagi engkau. Ini contoh nikmat. Apa makna contoh nikmat? Dia kata setengah pada contoh nikmat dunia ataupun nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita dari bentuk ujian. Kataskhiril khalqi laka, seperti menghinakan diri makhluk bagi engkau. Mana makhluk menghinakan diri bila berjumpa dengan kita? Nak kata macam mana makhluk menghinakan diri bila jumpa kita? Contohlah, kita jumpa Habib Umar, kita rasa kita hina. Kita jumpa tuan guru, baba, Allah, baba. Bila dia menghinakan diri dia, itu maksudnya dia menghormati kita. Dia tunduk kepala dia. Setengah daripada bentuk dia menghinakan diri dia lagi, dia bawa selipar kita. Selipar kita ni berjalan pijak apa tak tahu. Dia pegang selipar kita, dia peluk selipar kita, belakang kita dia siung selipar kita. Dia menghinakan diri dia untuk kita. Kita ni kan bila kita sayang satu orang, kita akan hina lagi kita. Kita sayang isteri kita kan. Macam mana kita buat? Kita menghinakan diri kita. Ya marah pun kita biar. Padahal
Tak boleh nak terima. Tapi sebab dia cantik, kita minat dia. Dia marah isteri cantik, tak sama dengan dia marahi isteri huduh. Isteri huduh ni kita rasa geram bila dia marah kita. Sekarang kadang-kadang. Tapi bila isteri tu cantik, dia marah kita geram tak ada. Nak geram. Dia cantik. Setengah-setengah lah. Tetapi yang isteri yang paling cantik, isteri yang akhlaknya cantik. Isteri yang penyabar, isteri yang santun, isteri yang belajar fardu ain. Bila dia baik sentiasa, jaga-jaga mari pegang huduh. Kita tak benci dia. Jaga-jaga buang. Pasal dia. Tapi 90%, 80% baik. Jaga-jaga mari muk dia tak okey, dia tak baik. Kita tak apa. Yang paling cantik akhlak. Akhlak yang paling cantik mengatasi rupa cantik. Itu dia. Maka bila kita menyayangi satu orang, kita akan menghinakan diri kita. Kita khidmat untuk dia. Maka ketika dikhidmat, ketika dilayani oleh masyarakat, ketika makhluk lain menghinakan diri, dia khidmat kepada kita. Seperti mana Nabi SAW, pokok sujud pada dia. Binatang sujud padanya. Bila juga orang-orang wali dia, bila dia sampai makom yang tinggi, Allah Ta'ala uji dengan Allah Ta'ala jadikan makhluk tu khidmat padanya. Ada yang satu wali itu ular khidmat pada dia. Ada satu orang wali itu harimau khidmat padanya. Dari kitab Muhimmah ada menceritakan satu orang wali jadi wali sebab sabar dengan isteri. Boleh isteri deraka, isteri caci maki dia hari-hari dia sabar. Boleh karamah, kemuliaan, bawa kayu api itu harimau. Sehingga terkejut kawannya, macam mana harimau boleh bawa kayu api? Kerana aku sabar dengan isteriku yang deraka. Isteri dia maki, ya maaf, dia reda, ya maaf, dia reda. Dia nasihat, tak berhenti nasihat. Sehingga suatu hari dapat isteri itu berjuru. Bila isteri itu berjuru, dia turun dengan dia pikul kayu api, tak ada harimau. Kawan dia tanya, kemana pergi harimau? Kenapa kamu bawa kayu api sendiri? Kerana aku tak ada dah ujian dengan isteri. Aku bukan lagi wali seperti mana yang dahulunya aku wali sebab aku sabar dengan caci maki isteri. Sekarang aku tidak lagi jadi wali kerana aku tak ada ujian itu. Maka ketika ke mana kita jadi wali, binatang terkadang, makhluk terkadang menghinakan dirinya, khidmat kepada kita. Maka ketika dapat nikmat itu, kita nak minat Allah ke kita nak minat kepada pengkhidmat kita, pengikut kita yang menghinakan dirinya. Baba minta maaf, baba tidak kata kedai mak, baba kalau baba jumpa dengan Habib Umar, baba suruh hina sangat, ya Allah ya. Mintalah Habib ni reda saya, mintalah Habib ni saya saja. Gitulah. Bila jumpa Habib Umar, ya Habib, minum air bekas mulut dia, minum pula. Duduk kita ni, kita duduk macam rupa hamba depan Habib. Sebab kita sayang dia, begitu. Sebab kita sayang isteri, sayang suami kita. Kita nak sangat dia, kita menghambakan diri. Tengok orang bagi bunga pada perempuan. Dia tu pakai lutut. Tu pada perempuan, kepada guru, dua lutut kita tu. Kata kita nak menghadap Allah macam mana? Pada semaya, turun lutut dulu, turun dua tangan, sujud atas kepala. Sujud. Itu level kita minat Allah. Kita menghinakan diri dengan Allah siapa kita sujud. Kalau makhluk tak boleh siapa sujud, boleh sampai duduk saja. Turun lutut, duduk ngantuk guru kan. Kita turun lutut, duduk. Tak boleh, tak ada adab kita duduk ngantuk guru, kita turun tangan baru turun lutut. Turun lutut, baru turun tangan duduk. Dengan Allah, turun lutut, turun tangan, turun dahi atas lantai. Itu dengan Allah. Maka kita menghinakan diri untuk orang yang kita sayang. Maka bila orang menghinakan diri untuk kita, bila orang menghinakan dirinya untuk kita, boleh tak kita nak minat Allah masa tu? Setengah orang minat Allah tu bertukar kepada minat pangkat, minat darjat, minat kemuliaan. Oh tengok, aku mulia. Orang tunduk dengan aku. Orang hormat aku. Masya-Allah. Tu satu. Lagi wa iqbalihim alaika. Dia setengah daripada nikmat lagi ke apa? Iqbalihim alaika. Tu dia. Apa? Dan seperti berhadap oleh mereka itu makhluk di atas engkau. Mereka tu nak kepada engkau, nak menghadap engkau. Mereka nak engkau. Dia berhadapkan hati dia pada engkau. Kapan-kapan dia nak tahu hal engkau. Siapa dia ni? Habib ni siapa dia? Baba tu siapa dia? Baba tu. Tuk tu siapa dia? Berasa nak tahu, berasa nak tengok, cari. Betul tulis di internet Habib Umar, cari. Hati tu nak demo sama cari. Sebab dia suka kita ni orang soleh, dia minatlah kita. Dia orang minat kereta, dia cari kereta. Orang minat perempuan, dia cari perempuan. Orang minat tunggu, dia cari tunggu. Maka dia akan cari kita sampai di rumah kita, kadang dia tunggu. Tengok Habib ni kalau nak masuk masjid, dah susah lah. Orang tunggu kat pintu masuk masjid.
Dia nak keluar masjid tu tak boleh agak. Orang tunggu pula. Allah. Payah nak balik rumah dia. Dia tak balik lagi. Dia nak balik tu, orang tunggu dah depan tangga rumah dia. Nak tahnik lah, nak salat, nak air tawar. Penuh hari-hari itu penuh. Nak masuk rumah dia penuh, nak masuk masjid dia penuh, orang duk tunggu. Satu hari habis ni dia sibuk, dia nak pergi, mungkin dia ada kuliah hari tu. Maka dia nak hadir tepat waktu, kuliah ke ada kematian gitulah. Maka dia nak keluar kat pintu dia tu ada orang. Dia keluar kat pintu orang awam. Orang dia tunggu tepat pintu habis. Nak kata kita bila kita soleh, orang minat kita. Orang minat kita itu satu ujian. Bila kita soleh lebih kurang, orang dah minat lah kita. Maka ketika orang minat kita, boleh tak kita nak maintain minat Allah? Ketika itu pastikan kita kena maintain minat Allah. Jangan kita minat manusia. Itu. Jangan dia nak didik kita. Sekarang ni mungkin tak ada orang lagi minat kita. Tapi bila dah ada orang minat kita, pada ada level pula orang minat kita 9,000, 10,000, 11,000, 100,000, 200,000. Berapa ni? Berapa orang yang baru yang minat? Habib Umar tu, ketika ramai peminat, dia boleh tak maintain? Aku minat Allah. Peminat dengan Allah, aku minat Allah. Macam mana? Boleh tak? Kerana peminat-minat dia sebab dia minat Allah. Orang minat kita sebab kita minat Allah. Orang minat kita tu Allah Ta'ala lah buat sebagai ujian. Maka bila kita minat Allah, orang minat kita. Semakin kita minat Allah, semakin orang baik minat kita. Semakin banyak kita minat Allah, semakin ramai orang baik minat kita. Lama-lama bila ramai orang baik minat kita, minat Allah tadi bertukar kepada minat orang, minat pengikut. Na'udzubillah min zalik. Itu dipanggil batal. Dia panggil gagal kita kan. Wattawasi'ati fid dunya wattawsi'ati fid dunya wattawsi'ati fid dunya. Dan contoh karamah lagi apa? Nak berluah-luah di dalam dunia. Jadi nak guna harta Tuhan untuk bersedak-sedak di dunia. Aku ni kan tuan guru. Apa salahnya aku mewah? Apa salahnya aku kahwin dengan perempuan cantik-cantik? Tidak salah ni sebab syariat. Sebab kita bukan melanggar hukum syariat. Tetapi kalau niat untuk bersedak-sedak dengan nafsu, niat untuk melepaskan cita-cita nafsu kita, itu dipanggil salah. Itu dipanggil salah. Dia tepat nak sebenarnya hati lah, hati kita tu. Kadang-kadang kalau kita kaya, hati kita tak sangkut pada harta, tak apa. Tapi berapa orang yang boleh buat lagu tu? Tingkatan pertama, dia kena tinggal semua kekayaan. Tingkatan yang seterusnya, kekayaan tak tinggal dia, tapi hati dia dah berjaya tinggal kekayaan. Mana bukti hatinya boleh tinggal kekayaan? Bila Tuhan tarik, dia tak rasa kehilangan. Sebab benda tu dah hilang lama dah dalam hatinya. Benda tu dah hilang lama dah dalam hatinya. Maka bila suatu hari Tuhan tarik semua nikmat, dia rasa kehilangan. Tak ada, dia rasa biasa aja. Benda tu sudah hilang lama dah dalam hatinya. Bila mana Tuhan tarik kereta, Tuhan tarik motor, dia rasa kehilangan. Sebab hatinya berasa memiliki. Dalam tasawuf, dia salah perasaan memiliki. Bukan kaya. Kaya Zuhair tidak salah. Kalau kaya Zuhair salah, Nabi Sulaiman itu salah. Yang salahnya, hati berasa memiliki. Maka Nabi Muhammad SAW, dia tahu umatnya tak mampu nak menghilangkan perasaan memiliki. Maka dia minta biar kita sesak. Dia ajar kita berdoa minta miskin. Sebab kita, umat Nabi Muhammad ni, bila kaya, terkadang rasa memiliki kebanyakan daripada kita. Bukan semua. Rasa memiliki. Nabi sembelih anak dia nama apa? Nabi apa sembelih anak dia? Nabi Ibrahim. Anaknya nama apa? Anak Nabi Ibrahim. Nabi Ismail. Yes, benar. Bukan disuruh Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Bukan. Allah Ta'ala bukan suruh sembelih Ismail. Allah Ta'ala suruh sembelih apa? Cuba kita. Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim sembelih perasaan rasa memiliki Ismail, rasa mencintai Ismail. Dulu Ibrahim minat Allah, sangat-sangat minat Allah. Tetapi bila ada Ismail, dia minat juga Ismail. Saya minat Allah, saya dah minat Ismail juga. Maka di situ berbelah bagi. Maka cemburu isteri pertamanya, iaitu Allah. Seolah-olah isteri pertama lah kita buat bandingan. Kekasih nombor satunya tak sakit hati. Tengok bini nombor satu dia sedih kan. Dia hatal lah bini nombor dua tu. Tu dia. Tengok.
Ini adat cinta betul. Maka Allah nak menyembelih perasaan cinta, perasaan memiliki yang ada pada Nabi Ibrahim. Dia suruh Nabi Ibrahim cinta Allah. Ya Ibrahim, kamu cinta Ismail? Iya, dia anak saya. Maka aku suruhmu sembelih Ismail. Sembelih rasa cinta. Buktikan cintamu pada aku. Maka Ibrahim menyembah, mempersembahkan kelakuan cinta. Sembelih itu dipanggil satu persembahan cinta untuk Allah. Sembelih Ismail dia panggil satu persembahan cinta untuk Allah. Seperti mana kita kerja, kita tak tidur, kita basuh berak anak, isteri kita tengok kita basuh berak anak, itu persembahan cinta kita untuk isteri. Tapi sebenarnya bila dia duduk dengan Allah, persembahan cintanya untuk Allah. Dia taat kepada suaminya, dia sayang isterinya, dia tak curang, dia jadi orang soleh. Itu persembahan untuk mendapat redha Allah. Dan persembahan Nabi Ibrahim untuk mendapat cinta Allah, redha Allah, disuruh menyembelih anaknya. Sembelih cinta kamu. Cinta kamu kepada Ismail, aku juga yang bagi. Allah Ta'ala kata, akulah yang bagi cinta itu kepada kamu. Dan kamu boleh sembelih cinta itu demi cinta hakiki, iaitu Allah. Nabi Ibrahim sembelih. Nabi Ismail berjaya buat satu persembahan yang memancing bertambah redha Allah kepadanya. Itu dia ni. Tengok. Maka Nabi Ibrahim ketika mana dia cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah, diberi ujian anak. Maka anak itu fitnah bagi Nabi Ibrahim seolah-olahnya. Begitulah kalau kita nak kiyah pada kita ikan. Maka bukti anak itu bukan fitnah bagi Nabi Ibrahim. Macam mana? Nabi Ibrahim berjaya sembelih Ismail. Sembelih betul. Berjaya sembelih betul. Bahkan ayah suruh sembelih tu Ismail sendiri. Sembelihlah ayah. Fokus Allah, jangan kufur dengan Allah. Seolah-olah Ismail baru berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Jangan kufur dengan Allah, jangan lalai dari Allah. Sembelihlah aku. Ingat, kita kena fokus pada Allah. Cuba tengok anak pun hebat juga anak dia. Kalau kena kita, ayah kita maybe nak sembelih kita, tak ada. Kita lagi codal lagi dah. Tapi jangan ada dah, ni tak ada dah. Itu untuk zaman Nabi je, untuk Nabi Ibrahim. Kenapa kamu sembelih anak kamu? Mimpi apa? Tu belawak. Tak ada dah ujian tu. Habis dah. Cerita tu habis dah. Tamat. Tak ada dah syarat ulangi. Allah Rabbi ya Karim. Adanya apa syarat ulangi? Sembelih harta. Sembelih lembu untuk korban. Sembelih harta untuk sedekah kepada majlis-majlis ilmu. Sedekah pada orang-orang susah. Sembelih itu yang ada zaman sekarang. Kita boleh buat ke tidak? Itu persembahan cinta kepada Allah. Ketika mana nikmat mari. Kita kejar dunia, akhirat. Kita kejar akhirat, dunia mari. Kita kerja akhirat, dunia mari. Kita tanam padi, lalang tumbuh. Tanam padi, lalang tumbuh. Kerja dunia, kerja akhirat, dunia mari. Maka kita sembelih dunia. Tanam padi, lalang tumbuh. Sembelih lalang. Mana? Sedekah. Kita buka pondok, orang bagi duit. Buka apa? Sedekah duit. Kita tetap jangan bagi duit. Seperti mana dulu kita miskin, tak ada duit. Sekarang pun biar tak ada duit juga. Duduk dengan tak ada duit. Duduk dengan ada Allah. Tak ada apa-apa, biar ada Allah. Cukup dah. Ada kereta, ada motor kereta. Hak kita minat Tuhan bagi. Mutu hak kita minat Tuhan bagi, ilmu hak kita nak Tuhan bagi, cukup dah. Tak payah lebih-lebih. Mutu rumah hak kita nak ada Tuhan bagi, cukup dah. Isteri kita nak isteri dulu, dia bagi isteri dah. Kita nak anak, dia bagi anak, cukup dah. Buat apa lagi? Maka yang lebih kita sedekah, kita sembelih. Kita sedekah, kita sembelih di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia ni. Siapa dia boleh buat? Gitu. Habis itu. Lagi pula wa zuhuri khawariqil adat ka taskhiril hayawanat. Setara tu nah. Dan contoh karamah lagi seperti zuhir pada diri salih itu perkara yang mencari adat. Seperti mana? Menghinakan diri binatang. Binatang itu menghinakan diri untuk kita. Harimau datang. Kenapa kamu datang wahai harimau? Saya nak berkhidmat untuk Tuhan. Tuhan seorang ahli ibadat. Rimah pun tunduk. Kita naik atas belakang rimah. Adapun Nabi SAW yang khidmat untuk Nabi siapa dia? Setengah daripadanya yang masyhur Burak. Burak ni sangat liar. Tapi bila dia dengan Nabi SAW, dia menundukkan dirinya. Nabi Muhammad naik di atas dia. Bahkan Nabi Muhammad boleh naik di atas siapa-siapa saja. Kalau zaman Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Syekh Zakir Al-Ansari, manusia khidmat untuk dia. Waktu dia bodoh,
Syekh Zakaria Al-Ansari bila dia nak pergi hadir di majlis ilmu, bila orang tengok Syekh Zakaria Al-Ansari masa ketika budak, orang lain nak jadi binatang tunggangannya belaka. Wahai budak, naik atas tekak aku, naik atas tekak aku. Orang bawa dia macam kuda pergi hadir majlis ilmu sampai dia tak berjalan. Tok Guru naik atas belakang saya nak bawa Tok Guru. Tengok. Tu dia ni. Di binatang menghinakan dirinya untuk kita. Satu hari Rabi'atul Adawiyah dihormati oleh semua binatang. Lembu, kambing, harimau, bahkan ular, bahkan hormat dia. Maka berkata siapa dia? Dah Allah sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Dah duduk sama dia, tak ingat dah. Kalau hidup buang dua orang itu dah sama. Satu orang wali ni tanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah, kenapa anjing ni marah aku? Harimau ni marah aku? Dia duduk tepimu, dia diam je. Tapi bila aku datang, dia nampak nak terkena aku. Harimau, ular yang ada di kelilingmu. Rabi'atul Adawiyah, ketika dia berzikir, ular mari. Lipan mari. Ular mari. Apa lagi harimau mari. Kadang-kadang duduk dengan dia kan. Kenapa bila aku nak datang dekatmu, binatang-binatang yang buah tu nak terkena aku? Rabi'atul Adawiyah kata, sebabmu tak sama cara makanmu dengan cara makan aku. Tu sama macam mana? Mu makan ke? Aku makan makanan yang halal. Ya, mu makan makanan yang halal dan makan makanan yang lazat. Yang nafsu mu nak, mu beli belaka, mu makan belaka. Lembu, mu makan kambing, mu makan. Maka binatang-binatang ni tak suka mu sebab mu makan daging mereka. Aku makan sayur, makan telur. Tu mereka sayang aku. Aku tak khianat mereka. Aku tak makan golongan mereka, aku tak makan bangsa mereka. Mereka sayang aku. Tengok dia. Maka diberi karamah kepada Rabi'atul Adawiyah, binatang tu kasih dia. Binatang menghinakan diri untuk Rabi'ah. Maka ketika itu, ketika kita duduk di tempat Rabi'atul Adawiyah, suatu hari lah, kalau ada rezeki lah, jadi baik macam Rabi'atul Adawiyah, ibadat banyak macam Rabi'atul Adawiyah, dapat karamah macam Rabi'atul Adawiyah. Ketika itu boleh dah nak maintain hati kita minat Allah. Kau minat karamah yang dapat pada Rabi'atul Adawiyah. Cuba. Setengah orang dia katakan lah, sebab apa saya nak jadi wali? Perkataan ini secara zahirnya bagus. Tetapi terkadang bila diucapkan oleh orang awam dia jadi tak bagus. Apa saya nak jadi wali? Bagus pada zahir. Cita-cita saya nak jadi cikgu, saya nak jadi profesor, saya nak jadi saintis, saya nak jadi doktor, saya nak jadi polis. Awak saya nak jadi wali. Nampak macam bagus dah. Tetapi terkadang bila diucapkan oleh orang awam, terkadang cita-cita ini tak bagus. Baru dia kata saya nak jadi wali. Kenapa tak bagus? Sebab wali kan kekasih Allah. Kenapa cita-cita jadi wali tak bagus? Awak nak jadi wali sebab apa? Saya nak jadi wali sebab apa? Sebab bila jadi wali, ramai orang hormat kita, ramai orang cium tangan kita, ramai pengikut, ramai peminat. Mudah nak kaya. Maka awak bukan minat jadi wali. Awak minat nikmat yang ada di keliling orang-orang wali. Awak minat kepada kemegahan yang ada pada orang-orang wali. Awak minat nikmat-nikmat dunia yang ada pada orang wali. Awak minat karamah yang ada pada orang wali. Awak bukan minat wali, awak bukan minat Allah. Awak minat nikmat Allah yang ada pada wali. Awak bukan kekasih Allah. Awak nak jadi kekasih karamah. Awak bukan nak jadi waliullah. Awak bukan nak jadi kekasih Allah. Awak nak jadi wali kepada karamah. Awak nak jadi kekasih pada karamah. Saya nak jadi tuan guru. Bagus cita-cita. Kenapa awak nak jadi tuan guru? Tuan guru ni ramai peminat, ramai orang saya dia. Nanti kalau salah, nanti orang cium tangan kita. Maknanya awak bukan minat tuan guru. Awak bukan minat Allah. Awak minat pengikut, awak minat makhluk. Maka tu apa kata terkadang bila diucap oleh orang awam, terkadang tak bagus juga. Sebenarnya kita kata saya nak jadi wali. Apa makna saya nak jadi wali? Saya nak hati macam para wali. Para wali cinta Allah, saya nak cinta Allah. Para wali tak cinta pada makhluk, hanya melainkan cinta Allah. Cinta makhluk tu kerana Allah, bukan cinta makhluk kerana makhluk. Cinta makhluk kerana Allah. Hakikatnya cinta Allah. Saya nak hati macam para wali. Macam itu bagus benar. Ni saya nak jadi wali sebab apa? Sebab wali boleh terbang. Saya nak terbang. Awak bukan kekasih wali, awak kekasih terbang. Awak bukan kekasih Allah, awak kekasih terbang. Saya nak jadi wali sebab apa? Sebab wali tubuh dia kebal. Awak bukan kekasih Allah, awak kekasih tubuh kebal. Awak bukan minat Allah, awak minat tubuh kebal. Awak kasih apa yang awak minat. Siapa kekasih kita? Awak minat apa? Awak minat apa? Tak tahu. Nak tahu kita kekasih siapa? Kepala kita fikir siapa? Fikir maksiat, fikir lucah. Awak kekasih lucah, awak kekasih maksiat. Kepala awak fikir apa? Saya fikir duit, kekasih awak duit. Awak fikir apa? Saya
fikir keluarga je, hidup ni untuk keluarga. Awak kekasih awak keluarga. Awak fikir siapa? Saya fikir Rasulullah saja, kekasih awak Rasulullah. Awak fikir siapa? Saya fikir Allah, kekasih awak Allah Taala. Awak fikir siapa? Maksiat pun saya fikir, Allah pun saya fikir. Awak kasih dua-dua, maksiat pun awak kasih, Allah pun awak kasih. Awak curang. Awak ni pencinta yang curang. Ada orang minat isteri dia, tapi dia tetap minat perempuan yang lain. Walau dia minat perempuan yang lain, tapi dia tak tinggal isterinya, dia panggil curang. Curang ni masalah. Minat perempuan lain, tak minat isteri, itu satu kesalahan dah. Minat perempuan lain serta minat isteri pun salah juga, dia panggil curang. Nak tahu kita minat siapa, tengok hati suka fikir siapa, suka gambarkan apa, itu yang kita minat. Kita kasih kepada benda yang kita selalu fikir. Maka orang yang sentiasa fikir Allah, dia akan kasih Allah. Maka boleh kau nak fokus minat Allah ketika mana datang nikmat. Kebanyakan manusia ketika dia kata dia minat Allah, bila datangnya nikmat, dia pun minat nikmat. Bertukar daripada minat Allah kepada minat nikmat, ataupun bercampur di dalam minat Allah, minat juga nikmat. Minat Allah juga, minat nikmat juga, dipanggil bercampur. Bercampur tu dipanggil apa? Curang. Tadi habis itu. Allahu Rabbi deh. Mungkin sekarang ibadat kita tidak sebanyak Rabi'atul Adawiyah, tapi suatu hari mana tahu tiba-tiba dapat ujian seperti Rabi'atul Adawiyah, dapat karamah. Maka inilah tindakan kita, jangan pedulikan karamah, pedulikan nikmat yang hebat-hebat tu, fokus menuju Allah. Tu belajar tu. Mana tahu siapa satu hari. Tu dia. Dan mana lagi perkara mencari adab. Wa masyil 'alal ma'i, dan berjalan atas air. Tengok berjalan atas air. Bukan biasa-biasa berjalan atas air. Kita ni berjalan atas rupuk ni, berjalan atas tanah biasa ni jatuh dah. Kadang-kadang setengah manusia berjalan atas tanah tenggelam. Suka berjalan atas tanah tenggelam juga. Dia telan oleh bumi, kan? Ini ditelan oleh air. Semua manusia bila berjalan atas air, dia telan oleh air. Tiba-tiba dia boleh berjalan atas air. Itu setengah pada karamah. Ketika mana awak boleh berjalan atas air, awak minat Allah ke awak minat berjalan atas air? Tengok bapa dia berjalan atas air, orang semua takut pada dia, orang semua hormat pada dia. Macam mana? Awak nak minat nak berjalan atas air ke awak minat Allah? Kita ni tak payah nak dapat nikmat berjalan atas air. Nikmat tu tak dapat sudah minat dah. Bestnya kalau dapat berjalan atas air. Tak dapat lagi. Bestnya kalau dapat berjalan atas air. Bestnya kalau jadi kaya. Bestnya dapat pengikut yang ramai. Bestnya jadi megah. Tak megah lagi. Tak ada lagi pengikut yang ramai. Dah minat lain daripada Allah. Jangan minat lain daripada Allah. Hanya fokus minat Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buat kita jadi minat Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buat kita boleh sayang Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita istiqamah minat Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah takut sekali kita ni. Nak minat Allah tu takut sekali ni. Tu dia. Dalam proses nak minat Allah itu bimbang takut, tak istiqamah dalam minat Allah. Tu takut nikmat setengah-setengah orang dia takut nikmat. Sebab apa dia takut nikmat? Kerana dia bimbang nikmat ini boleh mengganggu hubungan cinta dia dengan Allah. Kita ni dalam proses nak memburu cinta Allah. Kita sedang mengarah Allah. Tengah-tengah mengarah Allah, dapat ujian yang lain, dapat godaan yang lain, pedulikan yang lain. Fokus pada Allah. Masalahnya yang lain ni cantik juga. Nikmat-nikmat lain, nikmat berjalan atas air, nikmat pengikut yang ramai. Yang ni pun best juga. Paling benda tu best. Allah lebih best pada itu. Allah yang paling best. Dari banyak-banyak yang best. Allah nombor satu best. Ada panggil apa? All the best. Kita dia tak silap apa. All the best. Yang paling best. Allah. Tak ada yang lebih best melainkan Allah. Bersama Allah, diredai Allah, itu yang paling best, itu yang paling nikmat. Diredai Allah, dicintai Allah. Walau duduk di mana, duduk dalam neraka, duduk dalam syurga, duduk dalam parit, duduk dalam lubang kubur, duduk dalam dunia, duduk atas langit, duduk dalam bumi, duduk dalam sarang ular, duduk di luar sarang ular, duduk di mana saja, bila diredai Allah, itu yang paling best. Maka orang arif bila mendapat redha Allah, dia tak takut walau masuk neraka. Neraka tak dapat nak usik dia. Sebab tu orang cerdik, dia usaha dirinya dicintai sang raja. Bukan usaha tak langgar undang-undang kerajaan. Dia usaha biar kerajaan sayang dia, dia usaha biar raja sayang dia. Dia buat apa? Dia buat apa saja biar raja sayang dia.
Bila dah mendapat kasih sayang raja, dia ni kalau buat salah pun raja bela dia. Dia buat salah, raja bela dia lagi. Lepas tu usahalah biar Allah Ta'ala sayang kita. Takdir Allah masuk dengan akal juga pun pedulikan, asalkan Allah Ta'ala sayang kita. Macam-macam cara nak memburu redha Allah ni, macam-macam cara. Ada berjuta-juta cara untuk memburu redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan cara tu terkadang Tuhan akan capai dalam hati kita. Macam-macam cara. Masya Allah. Dia tengok. Walau dulu kita pernah buat dosa, kita ada dosa yang banyak dulu, tapi jangan putus asa. Banyak cara untuk mentackle Allah, menggoda Allah, memburu cinta Allah. Ketika mana kita sedang buru cinta Allah, datang beberapa bentuk ujian nikmat, kita tolak ujian itu. Walaupun ujian itu best, ujian itu lazat, Allah lebih best, Allah lebih lazat, Allah lebih indah pada segala-galanya. Habis itu. Itu dia. Itu dia. Allah, ada siapa dia dah boleh nak lepas daripada nikmat ni dia. Kalau boleh lepas ni, kau mujur lah. Doalah kepada bapa juga ni, biarlah bapa ni boleh berjaya melepasi ujian-ujian Allah. Tidak besar seperti apa yang telah ada ya. Sikit je teh bapa ni. Tapi nak lepas ni. Dia. Nak lepas nikmat ni boleh ke tak? Benar-benar Allah Ta'ala jaga kita, Allah Ta'ala didik hati kita, Allah Ta'ala pelihara kita. Mudah-mudahan kita selamat daripada segala ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Mudah-mudahan kita berjaya melepasi ujian-ujian daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Takut. Masing-masing ada ujian masing-masing. Ni kita sebab ilmu agama kita share. Orang ramai minat, kita ramai follower. Ketika itu mari nak sombong, mari nak takabur, mari nak minat kepada pengikut. Ya dah. Kita dah berlaku tu. Masing-masing ada ujiannya tersendiri ni. Habis itu. Apa dia lagi nikmat yang Tuhan bagi? Selain pada berjalan atas air, wa tarabbu'i fil hawa'i. Tengok. Wa tarabbu'i fil hawa'i. Dia seperti boleh berjalan atas angin. Boleh bersila di atas udara macam Aladin. Tengok, jalan atas angin. Jangan pedulikan segala karamah ini. Al-istiqamatu khairu min alfi karamah. Istiqamah dengan Allah, istiqamah cinta Allah, istiqamah cinta Rasulullah, ini lebih mulia daripada 1000 karamah. Istiqamah memburu cinta, itu karamah yang paling besar. Bukan mengikut ramai, bukan duit yang banyak, bukan berjalan atas air, bukan berjalan atas angin. Fokus menuju Allah, fokus bertaubat menuju Allah, fokus berasa hina menuju Allah, fokus cari keburukan diri menuju Allah. Ini istiqamah yang lebih besar. Ini istiqamah yang paling besar. Itu dia ni. Itu dia. Apa lagi? Walittila'i ala asraril khalaiqi. Dan setengah daripada karamah lagi apa? Seperti nampak segala rahsia-rahsia makhluk. Boleh baca hati-hati orang. Boleh baca rahsia-rahsia makhluk. Ini pun karamah juga. Dan apa lagi? Wa khawasil mawjudi. Contoh lain lagi, seperti nampak di atas perkara khususiyat. Nampak amalan-amalan, nampak perkara khususiyat. Tahu amalan ni molek, amalan ni tak molek. Dia sembahyang hajat, nampak kelebihan sembahyang hajat. Nampak langit tu terbuka. Nampak lubang kubur dia cerah. Nampak macam-macam tu. Ataupun dia tengok pokok-pokok ni, dia boleh tahu khasiat-khasiat pokok. Pokok ni ubat kau tu, pokok ni ubat tu, pokok ni ubat ni. Pasir ni campur pokok ni, campur daun ni, campur air zam-zam, boleh ubat kau tu, boleh ubat kau ni. Nampak khasiat. Nampak hakikat. Dia tengok langit, dia pun selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pun tengok langit. Macam ni cara langit terbuka kalau aku selawat. Dia pun baca subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Macam ni langit ni, cara langit ni terbuka pula. Tengok. Dia buka segala benda tu. Walau terbuka macam-macam benda hakikat sekalipun, fokus menuju Allah. Al-istiqamatu khairu min alfi karamah. Macam-macam ribu karamah tu baik. Yang paling bestnya fokus perjalanan menuju Allah. Fokus bertaubat menuju Allah. Fokus belajar fardu ain menuju Allah. Fokus rasa hina diri menuju Allah. Fokus tawaduk menuju Allah. Fokus bertaubat menuju Allah Subhanahu wa taala. Fokus. Tu dia. Tu pedulikan nikmat itu. Mereka itu ujian. Susah juga tu kita nak tinggal. Bagai best saja, bagai sedap saja ni nikmat.
Gapo lagi nikmat lagi atas hawi. Wa taksiril qalili minat ta'am. Wa taksiril qalili minat ta'am. Dan setengah daripada nikmat-nikmat dunia lagi atas hawi apa lagi? Seperti membanyakkan yang sedikit daripada makanan. Seperti Nabi SAW. Makanan itu sikit tapi ini sebab dia cedak jadi tak habis. Kata mujulah ada Tok Guru. Kita masuk sikit ni. Tapi jadi cukup baboy. Cukup. Padahal kita target untuk 1000 orang. Pernah baboy satu hari. Ni pengalaman di pondok baboy sendiri. Habis bukan sebab karamah kita niat berkat Tok Guru yang hadir. Hak mari kita cedek nasi untuk 1000 orang. Hak mari 4000 lebih. Cukup. Masya Allah. Bapak tak ada yang mikir. Ini pengalaman kita sendiri lah. Tapi kita niat dengan karamah mereka yang hadir majlis maulid. Karamah tuan guru yang hadir dan karamah para penonton yang hadir. Ya Allah, cukuplah ya Allah. Bapa kenalilah. Dan masa tu siapa bapa keluar cari makan ni. Keluar tengah-tengah malik belasan bapa kata nanti sebentar nak minta izin. Kita pergi kedai kita buku suku pula. Takut tak cukup lauk. Pergi order kedai tu 100, kedai tu 100, kedai tu 100. Order benda sama tetapi pada 3 biji kedai. Tambah lagi 3 untuk 300 orang. Tetapi hak hari ni tak cukup, kita tambah 300 orang. Hak hari ni 1000. Atau kena tambah 1000-1000. Sudah dah lah. Duit tak ada. Ya Allah. Berkat Rasulullah. Kemuliaan Allah Ta'ala. Berkat orang-orang yang hadir. Berkat Tok Guru yang hadir. Ya Allah, cukup dah. Cukup. Bukan lebih. Ada lebih beberapa ratus. Berbudak pondok pun makan. Nak ayat bui, Masya Allah. Itu pernah mengalami dah. Nak ayat berkat orang-orang soleh tu. Maka kalau orang beri kepada kita keberkatan itu, kemuliaan itu, karamah itu, jangan rasa tertipu. Tetap minat Allah. Lagi, apa lagi? Watayil ardi. Dia seperti lipat bumi. Nak pergi ke mana-mana sampai dalam masa yang sekejap. Orang lain ambil masa 2 jam, 5 jam, 10 jam. Dia 1 saat dah sampai. Jangan kasih pada nikmat ini. Tetap kasih pada Allah. Merendahkan diri. Istiqamah merendah diri. Karamah ini lebih hebat daripada 1000 karamah berjalan atas 1000 karamah berjalan atas udara. Istiqamah bertaubat, merendah diri, bertaubat menuju Allah. Bertaubat, merendah diri menuju Allah. Tak hina orang, hina diri menuju Allah. Tak hina orang, hina diri kita menuju Allah. Kita hina diri kita serta tidak hina diri orang serta menuju Allah. Ini istiqamah duduk macam ini lebih baik daripada dapat terbang, daripada dapat berjalan atas air. Wa nahwi zalika mimma tamilun nafsu lahu. Dan macam-macam lagi lah nikmat dan umpama demikian itu yang telah tersebut daripada barang yang cenderung oleh hati kamu. Hatimu minat tu banyak lagi lah. Maka semua hatimu minat, karamah, nikmat-nikmat hak kamu minat, lupakan mereka itu fitnah. Illa wana datka haqaiquha jadi fa'il muakhar. Ai bawatinuha nidaan ma'nawiyan. Nidaan maknawiyan dipanggil maf'ul mutlaq lin nau'i. Tu maf'ul mutlaq lin nau'i. Illa wa nadatka haqaiquha ay bawatinuha nidaan maknawiyan. Tu dia ni. Yakni melainkan hal keraan dapat panggilan teguran akan engkau hai Salih oleh segala hakikatnya, yakni oleh segala batinnya, sebagai panggilan yang maknawi. Nikmat itu tegur kita. Jangan pedulikan kami fitnah bagi kamu. Lupakan kami. Nak kita nak dapat panggilan ini, kita kena belajarlah. Salah satu sebabnya. Terkadang orang tak belajar pun ada juga, dipanggil ilmu laduni. Tengok ni sekarang. Contoh kita sekarang. Sekarang ni kita tak dapat ujian macam Rabi'atul Adawiyah. Macam Tok Guru tak ada ujian macam Tok Guru. Tapi kita dah ada ujian kita apa? Ada kereta, ada motor, kita ada kerja yang kita rasa selesa dengan kerja kita. Tapi kita dapat merasakan kalau kita tak belajar agama, seolah-olah kita dapat dengar satu nasihat, mu rugi kalau tak ngaji agama. Mu tinggal agama. Dulu mu lah hak tarik orang ngajar ngaji, mu lah tarik orang kepada kita. Sekarang mu pula yang nak lalai. Dengan sebab nikmat. Mu nak lalai dengan sebab nikmat. Benda ni tegur kita. Masya Allah. Kita akan dapat rasa benda ni. Tak tahulah setengah orang dapat rasa, setengah orang tak dapat rasa. Tunggulah. Itu dia ni. Satu orang ni, apa nak cerita. Satu orang dia minat kitab pondok.
Bila dia minat kitab pondok, dia fokus pada kitab pondok, fokus kitab pondok. Lama-lama dia dah berjaya duduk dengan kitab pondok selama 1 tahun, 2 tahun. Tu kelas online 1 tahun. Maka Tuhan bagi kemuliaan apa? Apa kemuliaan orang tu kelas online? Dia panggil orang lama. Contoh nama apa? Nama Facebook dia Me'iyah Cinta. Me'iyah Mawar. Terus Me'iyah Si Bunga Kertas. Ikutlah nama Facebook dia. Maka orang pun kata, oh, Me'iyah ni orang lama. Kadang-kadang dia dapat gelar pengikut lama. Dia ada Ustaz Zuhri. Dia panggil apa? Dia menunduk cerita. Kalau orang tu lama Facebook tu top pengikut. Jadi ada. Maka orang pun hormat dia. Dia pun kata-kata orang mudah like. Dia pun dalam komen orang mudah like. Lama orang minat dia. Sebab apa? Oh, dia dapat gelaran pengikut yang apa? Start famous dia. Famous dalam bentuk pengikut. Oh, Me'iyah Mawar ni famous dia kan. Kalau tanya babo buat live ke, tanya ustaz tu buat live, memang dia ni masya-Allah. Dia boleh tulis dobit dia, orang like dobit dia, orang minat dia. Itu jalan dah sama dah. Dia. Ketika mana kita ni dah ramai pengikut, orang dah like kita ramai, macam mana hati kita? Kita pun tengok, ramai juga like aku hari ni. Apabila orang like komen kita, kenapa kurang? Tengok. Kita dah sedih dah kan? Kita dah rasa sedih. Itu tanda kita dah minat pengikut lah. Dalilnya bila pengikut itu hilang, kita rasa sedih. Kenapa tak ramai like aku? Dulu ramai je like. Lepas tu lama nak jadi dengki. Tengok dia tu post dekat komen. Dia tu baru datang je. Akulah yang dakwah dia dulu. Tengok post dia kat komen, post dia dekat Facebook, lebih ramai pada aku. Dulu ramai aku. Sudah lah. Tengok rasa dengki mari. Tengok dah rosak dah hati, rosak dah. Tu, gitu dah cara Tuhan uji kita. Masya-Allah, ujian yang sama datang kepada baba. Itu juga itulah kita ni orang lemah kan. Kita cuba bikin hati kita. Mudah-mudahan Allah Taala jaga hati kita, Allah Taala pelihara kita. Allah Taala sayang kita dia. Mudah-mudahan Allah Taala cinta kita. Allah Taala lebih fokus hati kita minat Allah, bukan minat peminat, bukan minat harta, bukan minat dunia, bukan minat yang lain daripada Allah Taala, bukan minat karamah, bukan minat makhluk, minat Allah Taala saja. Kita fokus buat kerja kita. Kita dakwah. Orang follow kita ramai, orang follow kita sikit, orang like kita ramai, orang like kita sikit. Kita tak peduli. Yang penting kita usaha minat Allah, biar Allah minat kita. Kita nak jadi follower Allah, kita nak minat Allah, kita nak suruh Allah minat kita. Kita nak like Allah, kita nak Allah like kita. Kita nak like Allah, kita nak Allah like kita. Maka kita usaha dakwah. Tak kira ramai orang sokong, ramai orang tak sokong, kita tak kira. Allah Rabbi, nak istiqamah macam tu pun payah tengok. Tengok, kita dalam nak belajar ni pun dah ada dah. Apa panggil ujian dia. Kadang-kadang kita tolong tok guru. Bila kita tolong tok guru, tolong dakwah tok guru, dapat satu kemuliaan. Dia ni jangan. Dialah orang hak share dakwah babo. Dialah orang hak pergi duduk dakwah babo. Dapat kemuliaan macam tu. Maka kita dapat kemuliaan, kita pun minat kemuliaan itu, minat pujian itu, gagal dia panggil gagal. Begitu juga babo pun mengalami benda yang sama. Ketika mana babo sedang mengajar, ketika mana bapa sedang berdakwah, tiba-tiba orang puji bapa ni mulia, bapa Amirul ni wali, bapa Amirul ni orang yang penyabar, bapa Amirul orang yang tak ada dosa. Bapa pun mabuk dengan pujian itu, gagal bapa. Tapi sekiranya bapa berjaya, bapa istiqamah, aku tetap berdosa. Walau sejuta orang minat aku, walau semua orang minat aku tetap hamba yang fasik yang berdosa. Aku tetap hamba yang kurang, aku tetap hamba yang hina. Aku hanya nak Allah, hina nak Allah. Puji macam mana tetap takkan mulia aku hina. Sejuta orang puji, tapi bila kita ada dosa, faktanya tetap berdosa. Babo semalam ada buat dosa, pagi tadi ada buat dosa, 2 hari lepas ada buat dosa. Walau sejuta orang puji babo, dosa tetap dosa. Itu fakta ya. Dan kalau babo tak bertaubat, azab tetap azab. Walau semua orang minat kita. Itu fakta. Maka minat orang terhadap kita tak boleh tolong kita pun. Siapa boleh tolong kita? Tak ada orang yang boleh tolong kita dunia hari ni melainkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak dosa. Kita hina. Kita tak maksum. Ya betul, satu hari boleh jadi kita wali, boleh jadi kita ni level macam Rabi'atul Adawiyah. Walau satu hari level kita semacam Rabi'atul Adawiyah.
Faktanya kita tak maksum. Faktanya kita tidak maksum. Apa mana? Kita boleh terjerumus dalam dosa bila-bila masa saja. Yang paling menakutkan dunia hari ini bukan neraka, bukan dosa, tidak diredai Allah. Itu perkara yang paling menakutkan. Kalau berdosa, Tuhan reda, selesai. Ada ke apa Tuhan reda orang berdosa? Ada. Tuhan reda orang berdosa yang taubat. Bapa saya tak percaya Bapa kata Allah Ta'ala meredai orang berdosa. Orang berdosa Allah Ta'ala tidak reda. Oh, awak silap. Bukan semua orang berdosa Tuhan tak reda. Orang berdosa ada yang Tuhan reda, ada orang berdosa Tuhan tak reda. Siapakah orang berdosa yang Tuhan reda? Orang berdosa yang bertaubat, orang berdosa yang tawaduk, orang yang berdosa yang tak hina orang lain, orang yang berdosa yang tak merendahkan orang lain, orang berdosa yang merendahkan dirinya, orang yang berdosa yang tak putus asa. Orang berdosa ini disayangi Allah. Orang berdosa ini kekasih Allah. Istiqamah duduk dalam ni, istiqamah macam ni, istiqamah rasa hina, istiqamah taat Allah, istiqamah sayang Rasulullah, istiqamah bertaubat, istiqamah rasa hina, istiqamah tidak menghina, istiqamah sabar semasa dihina, istiqamah sabar ketika dicaci, istiqamah tidak balas dengan mencaci. Istiqamah macam ni disayangi Allah. Fokus kepada istiqamah ini, pedulikan pujian orang, karamah, jalan atas air, jalan atas udara, pedulikan semua itu. Maka nak tidak pedulikan nikmat itu, perlukan Allah juga. Bukan senang kita nak lupakan karamah-karamah yang best itu. Bukan senang kita nak lupakan nikmat-nikmat yang sedap itu. Bukan senang. Pengikut yang ramai, harta yang ramai. Susah tu kalau tidak dengan rahmat Allah, tidak dengan bantuan Allah. Ya Allah, bantulah kami Allah. Lepaskan kami daripada segala ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kami. Termasuk ujian nikmat. Ya Allah, terkadang bagi setengah hamba-Mu ujian nikmat lebih menakutkan daripada ujian bala. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada ujian bala, ujian nikmat. Segala bentuk ujian, selamatkanlah kami. Amin ya rabbal alamin. Terkadang manis lebih berbahaya daripada masam. Betul. Jadi kecil manis tu. Ujian dalam manis terkadang lebih berbahaya daripada ujian dalam pahit. Itu kena beringat. Allah Rabbi ya Karim. Berhati-hati dengan nikmat. Berhati-hati dengan nikmat. Berhati-hati dengan karamah. Allah Rabbi ya Karim. Itu dia. Ya Allah Rabbi. Bila kita jadi baik, kita suka, kita ajak orang belajar agama. Orang yang kita ajak tu, orang yang kita dakwah. Jom hari ni Baba baca kitab. Jom Habib Umar ada buat live. Kita ajak orang saya kita. Oh, saya kan kenal Baba sebab dia ni nak post. Sebab dia ni dah tarik saya kepada Baba. Dia ni tarik saya kepada Habib Umar. Oh, minat kita. Macam mana apa tindakan kita? Fokus minat Allah. Awak jangan minat dia. Awak minat Allah, awak minat dia kerana Allah. Bukan minat dia kerana diri dia. Apa mana minat dia kerana dia dan minat dia kerana Allah? Itu dua benda yang berbeza. Minat dia kerana Allah, awak akan buat yang Allah suruh, awak akan tinggal yang Allah larang. Macam mana? Bila awak minat dia, awak tak merendahkan dirinya, awak tak dengki dengan dia. Suatu hari kalau dia lebih, awak tak benci dia. Itu minat dia kerana Allah. Awak letak fokus minat Allah walau dia lebih mulia pada awak atau dia kurang mulia pada awak, awak letak fokus minat Allah. Kalau minat dia kerana dia, awak mula cintai dia. Awak mula dengki kalau dia tak cinta awak. Awak mula dengki kalau dia lebih pada awak. Itu dia. Awak rasa sedih kalau dia tinggal awak. Itu awak cinta dia kerana dia. Kalau awak cinta dia kerana Allah, dia datang ke dia tinggal, awak tak peduli. Awak hanya pedulikan Allah. Awak hanya kisahkan Allah. Allah pergi, awak sedih. Allah datang, awak gembira. Awak ingat Allah, awak gembira. Kalau awak lupa Allah, kalau awak lupa Allah, awak sedih. Itu dia panggil minat Allah. Minat makhluk kerana Allah dipanggil minat Allah juga. Minat Allah kerana Allah, minat makhluk kerana Allah dipanggil minat Allah juga. Atasnya minat makhluk kerana makhluk. Apa? Minat makhluk kerana ada harta pada dia. Minat makhluk kerana dia ikut kita. Minat makhluk kerana dia bagi duit pada kita. Minat makhluk kerana dia hormat kita. Minat makhluk kerana dia menghinakan dirinya untuk kita. Minat makhluk kerana dia merendahkan dirinya untuk kita. Minat makhluk kerana dia jadi pengikut kita. Itu minat makhluk yang tidak menguntungkan kita. Minat Allah Ta'ala semata-mata. Habis itu sikit lagi. Tu dia. Wa in lam tash'ur bihi, wa in lam tash'ur bihi. Dan sekalipun jika tak sedar engkau salik dengannya dengan teguran itu. Terkadang benda ni tegur kita tak sedar. Apa? Maknanya
Seperti Bapa kata mana, nikmat bercakap kepada kita kan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kadang nikmat tu bercakap dengan kita, kita tak sedar. Wahai Tuhan nikmat, wahai Tuhan yang mendapatkan kami ini nikmat bagi kamu, hati-hati, kami merosakkan kamu. Kita tak dengar benda tu kadang-kadang. Nikmat tu bercakap dengan kita, wahai orang yang mendapatkan kami bernama nikmat, kami merosakkan kamu, hati-hati dengan kami. Kita tak rasa. Benda tu bercakap dengan kita. Mana contoh? Mana contoh? Contohnya telefon bercakap dengan kita. Jangan main kami malam-malam, nanti kami usik kamu. Kita tak dengar dia tegur kita. Jangan larut sangat dengan kami, nanti kamu duduk dalam maksiat. Dia tegur kita. Mana? Kadang-kadang dia tegur dalam bentuk dengan ceramah agama. Dia tegur, kita pun tolak ceramah tu. Dia nak tegur kita pun tolak ceramah tu. Kita tak dengar, kita tolak teguran itu. Ada orang minat dengan kereta, main kereta, tak sempat belajar fardu ain, tak sempat beramal fardu ain, sibuk duk usaha kereta dia. Lama-lama kereta tu tegur dia. Macam mana apa? Accident. Lepas dia sedar ke tak kereta tu tegur dia. Kereta itu sampai tahap tegur. Macam mana kereta tu sayang kita, sampai tahap tegur dia melukurkan dirinya untuk tegur kita. Macam tu contoh isyarat maknawi. Tengok, kamu masih lagi umur panjang. Aku dah pergi dah. Pak kita macam mana? Minat Allah. Sayang kereta, peluk kereta Allah. Tak apa, aku akan vacuum. Lupa Allah lagi. Buang masa untuk kereta lagi. Tu contoh dia ni. Ada kereta tak salah. Kalau kita hadir majlis ilmu, kita beramal tak salah. Yang salahnya, sampai lupa Allah, lupa Rasulullah, lupa majlis ilmu. Kadang-kadang duit tu tegur kita. Wahai Tuanku, walaupun nama saya duit, walaupun nama saya 10,000, saya ni merosakkan kamu. Kita pun tidak dengar nasihat dia. Lama-lama dia menghilangkan dirinya. Kadang-kadang tak ada orang curi pun. Dia tu hilang. Dia kata toyu ambil lah gapo lah dia. Kata gilah. Apa tu? Tu teguran nikmat untuk kita. Dia menghilangkan dirinya, dia merosakkan dirinya. Itu cara dia berkecek dengan kita. Sebenarnya bukan nikmat tu bercakap. Allah bercakap dengan kita melalui nikmat itu. Dia panggil pesanan khas daripada Allah. Signal, message, isyarat daripada Allah. Seolah-olah nikmat ni berkata kepada kita, hati-hati dengan kami. Kadang-kadang tengok duk main internet, putus line. Macam dah tu. Itu cara dia bercakap dengan kita. Tidur, jangan duk main sangat aku. Kejap lagi kamu akan buka maksiat ni. Tidur. Cukup. Kadang-kadang dia buat jadi berat. Ya. Betul, tu cara dia bercakap dengan kita. Tidur. Nanti mu akan lalai dengan aku, makan rosak dengan aku. Tu cara dia bercakap dengan kita. Kereta begitu juga. Kadang-kadang dia buat tak hidup. Kenapa mu tak hidup hari ni? Jangan sayang aku. Ini aku macam tu. Kadang aku baik, kadang aku rosak. Suatu hari aku ni buruk. Suatu hari aku akan hilang tinggal kamu. Terkadang aku sembuh, terkadang aku rosak. Jangan cinta barang yang rosak, cintalah barang yang sempurna. Yang sempurna itu Allah. Jangan sayang aku. Tu kereta yang baru yang kita sayang, kadang-kadang dia merosakkan dirinya. Ada satu hari dia suka beli kereta baru. Sukanya dapat kereta baru, boleh balik kampung. Saya sayang gila pada kereta saya. Sampai macam tu dia luar perasaan dia. Bangun subuh, tak ambil lagi wuduk, tengok kereta baru beli. Abang buat apa? Buka tingkap dengan azan ke? Dah azan dah bang, setengah jam dah. Bukan dengan azan, tengok kereta dulu. Menghilangkan rasa mengantuk. Allah. Ada hak hebat lagi, bangun tidur, tak semaya subuh, buka paip, ingat ambil wuduk dah, basuh kereta jiru. Kenapa bang? Air embun dah kebakaran kereta. Wuduk tak lagi wuduk. Subuh ada 15 minit lagi basuh kereta. Tuan-tuan, puan-puan. Bagaimana kadang-kadang kereta tu nak uji kita. Kereta tu nak tegur kita, nikmat tu tegur kita. Dia buat diri dia rosak. Yang nak terhidup, naik kereta boleh di tepi jalan. Apa? Lupa nak cek tangki air. Lupa nak tutup. Cek semua kereta. Saya cek semua tangki air. Tapi kenapa tak tahu tak ada air dalam tangki? Awak cek semua. Satu hari awak cek ada air. Tetapi awak lupa nak tutup tangki air. Apa bawa kereta dengan keadaan tidak tutup? Tiba-tiba berasak. Keluar tengok. Kenapa berasak ni? Air saya cek tadi ada. Tak kira kereta ni bocor. Tangki kereta baru beli. Jangan ada tu. Kadang-kadang kereta baru beli. Bawa sayangnya kereta baru ya. Tiba-tiba terjalan, langgar dinding, langgar kereta lain, atau kena motor,
ataupun langgar lembu sikit ataupun langgar dinding, tercakap Allah baru beli, baru cak. Itu cara nikmat bercakap dengan kita. Inilah kami tak cantik selamanya, kami tak kekal selamanya. Kadang kami rosak, kadang kami buruk. Tinggallah kami, burulah Allah. Itu dipanggil bentuk bercakap mereka dengan kita. Kena faham bahasa-bahasa isyarat. Kemudian ada orang komen, dia kata macam mana? Bukan baba, tak bercakap pun dengan kita, itu khayalan baba je. Itu khayalan orang-orang sufi. Dia tak bercakap pun dengan kita. Tak bercakap apa? Nak tanya, situasi kereta tu berlagu, kereta tu rosak, siapa dia buat? Allah Ta'ala buat kereta tu berlagu, Allah Ta'ala buat kereta tu rosak. Lepas tu rosak kereta nak menunjukkan dunia ni tak kekal nikmat. Nikmat dunia ni suatu hari akan rosak. Nikmat dunia suatu hari akan binasa. Sekarang kita minat yang binasa. Kita minat kereta yang akan binasa. Kita minat ni kereta yang akan rosak. Allah Ta'ala suruh minat siapa? Allah Ta'ala suruh minat dia. Memang itu mesej daripada Allah. Itu bukan kebetulan. Itu bukan khayalan. Dan kita dapat perasaan ini bukan khayalan kita. Kita tak cipta khayalan ini, perasaan ini. Yang mencipta perasaan ini Allah. Maka para wali dia didik kita suruh fikir macam ini. Dan fikiran ini bukan dicipta oleh kita, dicipta Allah. Kita tidak mencipta, yang mencipta itu Allah. Zahiran wa batina. Zahir kita, batin kita, luar kita, dalam kita, semuanya dicipta Allah. Maka orang yang tak suka akhirat, orang yang suka dunia, dia akan kata, mereka geng akhirat ni, geng khayalan tuan-tuan. Khayal lebih, benda tak ada apa pun. Dia kata kereta ni bercakap dengan dia lah apa, mengarut saja. Dia kata Allah sedang mesej dia. Itu perasaan yang dia cipta sendiri. Itu dah khufu, dah bercakap macam tu. Boleh jadi syirik khafi kalau dia tak sedar. Kalau dia sedar jadi syirik jali. Dia kata dia cipta perasaan itu. Kita tak cipta perasaan ini. Yang mencipta Allah, yang mencipta kita. Kita tidak mencipta, kita dicipta. Maka nak tulis perasaan ini datang daripada Allah apabila muafakat dengan syarah. Bila perasaan ini muafakat dengan syaitan, tak panggil daripada Allah, dia panggil daripada syaitan. Itu kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Perasaan yang datang daripada hati kita bila perasaan baik daripada Allah. Perasaan yang datang daripada hati kita bila perasaan tu jahat, rasa nak makan duit orang, nak pakai duit pelajar, nak berzina, nak merogoh, nak membunuh. Perasaan jahat ini daripada Allah. Itu cara nak idafakkan perasaan kita. Bila fikir kebaikan, idafak kepada Allah. Bila fikir kejahatan, idafak kepada syaitan dan nafsu dan umpamanya. Itu cara Ahlussunnah wal Jamaah. Habis itu ni tadi ya. Tadi ya. Innama nahnu fitnatun ayyibtila'un wa ikhtibarun. Dah rasa pun kena berhenti situ dah, sikit lagi nak habis kitab kita ni dah. Ada soalan ke Ustaz tu? Ada soalan ni? Sikit lagi ni, ada beberapa baris lagi. Kalau kitab Babur ni ada 3 baris lagi. Tapi rasa kena berhenti situ dulu deh. Allahu Rabbi Karim. Kena perasalah benda-benda ni deh. Waktu kita hidup ni kena faham mana mesej daripada Allah. Tengok kadang-kadang anak kita sakit. Ni kita lalai dengan dunia, anak sakit. Kadang-kadang tubuh kita sendiri sakit. Kadang-kadang kereta kita sakit, kucing kita sakit, rumah kita tirih berlubang, rumah kita masuk air, rumah kita banjir. Semua itu isyarat daripada Allah. Rumah dipanah peti panah pokok dekat dengan rumah kita, peti panah rumah jiran kita, peti panah rumah kampus sebelah, peti panah rumah di Kuala Lumpur, kita duduk di Kelantan, duduk di Fatani, walaupun panah rumah orang lain, tapi begitu tu sampai di telinga kita tengok ada telefon, rumah dia naik air lah, rumah dia panah peti, negara Cina. Bila kita dapat mesej itu, dapat pesanan itu, tengok balik itu juga mesej untuk kita. Manusia yang tengok berita ini. Manusia yang tengok bencana ini akan sampai juga pada kamu jikalau kamu lupa aku Allah. Itu semua mesej belaka. Hanya kita tak sedar aja. Dia sedang bercakap dengan kita. Patulah syarah kata wa in lam tash'ur bih. Wa in lam tash'ur bih. Sekalipun mu tak sedar, Allah Taala sedang bercakap dengan kau. Mesej dah datang berjuta, awak tak buka mesej Allah. Kadang awak tak pandai baca. Awak nak baca macam mana? Awak tak belajar. Kita kena belajar baca mesej Allah. Tu kena belajar hikam. Kalau belajar hikam, dia faham mesej Allah. Kadang-kadang faham tak sama. Awak faham macam tu, saya faham macam ni.
Kadang-kadang mari dalam bentuk mimpi. Ada satu orang dia mimpi jumpa kita. Baba, saya mimpi, baba. Mimpi apa? Saya mimpi, saya mati, saya dipukul malaikat, saya diazab. Tiba-tiba saya bangun. Apa maksud mimpi ini, baba? Itu teguran daripada Allah. Mimpi ini nak tegur kamu. Kamu diberi peluang, jangan buat maksiat, jangan buat dosa lagi. Kembali pada Allah. Tinggal dunia yang melalaikan. Kalau kerja awak lalai, awak tinggal kerja ni, cari kerja lain. Awak kena duduk dengan Allah Taala. Itu mesej mimpi untuk dia. Sekarang bapa nak tanya. Dia tanya siapa? Dia tanya kita. Kita jadi tok guru kan? Dia tanya kita. Mesej itu bukan untuk dia saja. Mesej untuk kita. Sebab apa? Sampai berita tu pada kita. Pak kita dengar. Ya Allah, ini bukan nak tegur dia ni. Sebenarnya nak tegur aku juga ni. Tengok. Mesej Allah. Umum. Tengok sebuah hadis Nabi lah. Nabi tegur sahabat. Bukan sahabat saja yang dapat benda tu. Oh, hadis Nabi tegur Umar, Nabi nasihat Abu Bakar, Nabi nasihat Ali. Nampak tak? Tengok. Al-ibrah tu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tu je. Ia bukan khusus nasihat ni, ia umum. Rupa-rupanya tegur kita. Kadang-kadang kawan kita tanya, "Weh, aku nak cerita kat kau apa? Aku satu hari dua ni masalah betul cerita tu lah kau tak semayang apa semua." Itu bukan nasihat dia saja. Kita bukan letak semayang macam tu juga. Weh, aku teruk betul lah. Aku dulu pernah tinggal semayang tu uji aku macam-macam ni 1, 2, 3, 4, 5 dia cerita. Kita dengar atau tidak cerita dia? Iya, kita dengar. Itu Tuhan nak tegur kita juga. Mungkin kita barangkali satu hari jatuh macam dia. Kadang-kadang kita buka surat khabar gini. Bapa nak cerita bentuk-bentuk teguran Allah. Kita buka surat khabar, buka telefon. Oh, ustaz rogo pelajar. Oh, teruk betul ustaz ni. Kita orang tak faham. Tapi kalau orang faham, Masya Allah. Ya Allah, ustaz rogo belajar. Harap-harap benda ni tak betul. Harap-harap benda ni fitnah. Harap-harap ustaz ni selamat. Kalau betul dia rogo belajar, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Harap-harap Allah Ta'ala beri dia bertaubat. Harap-harap belajar dan ustaz itu Tuhan tunjuk jalan yang terbaik. Allah, sedihnya. Tetapi berita ni sampai kepada telinga kita. Apakah maksud? Ingat, ustaz rogo ke? Mu tu tidak ustaz. Lagi teruk lagi lah nafsu. Pak kalau hak baca berita tu baba, tengok mu ustaz rogo ke. Mu seperti tu juga. Mu jahat lagi pada ustaz tu. Mu ciri-ciri perogo cukup lah kau dah. Tu semua kita ciri-ciri perogo cukup dah. Syarat-syarat nak cari perogo, pertama minat perempuan. Baba memang minat perempuan. Syarat yang kedua, tak mampu bertahan diri ketika mana bersama dengan perempuan cantik di dalam satu tempat yang sunyi. Betul, memang baba pun tak dapat tahan rasa-rasanya. Minat perempuan itu salah satu syarat utama nak jadi perogo, kena minat perempuan. Mana baba minat perempuan? Baba telah mencukupi kriteria seorang perogo. Tengok. Maka kita bila-bila masa saja boleh jadi perogo. Maka bila kita baca cerita orang merogo, kita kena takut. Ya Allah, nanti kena kat aku pula. Cuba kita bayang, kita pejam mata, celik tiba-tiba duduk dalam penjara. Tiba-tiba dapat satu keadaan, orang tuduh kita perogo. Apa kita nak kata? Kita layak jadi perogo, Tuhan jaga kita. Ya Allah, teruskanlah jaga kami, ya Allah. Teruskan jaga kami, ya Allah. Walau kami layak jatuh dalam semua jenis maksiat, kami layak. Jagalah kami seperti mana Allah Ta'ala jaga orang-orang soleh yang telah terdahulu. Seperti mana Allah jaga para kekasih-Mu, ya Allah. Jagalah kami, ya Allah. Walau kami ni layak buat segala jenis maksiat. Kami ni calon bagi segala jenis penjenayah. Jagalah kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Selamat kami dengan-Mu, ya Allah. Bukan dengan ilmu kami, bukan dengan amalan kami. Itu semua usaha saja, ya Allah. Selamat kami dengan sebab-Mu, ya Allah. Semoga kami diredai-Mu, dirahmati-Mu, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Begitu. Kena faham semua bahasa-bahasa Allah. Bila orang tak faham bahasa Allah, dia tak faham bahasa Allah. Dia siap maki lagi. Oh, tengok ni. Siapa dia ni? Ayah rogo anak. Bodoh ayah ni. Ayah yang jahat. Jangan ingat ayah tu je jahat. Ayah tu rogo anak dia. Sebab apa? Anak dia perempuan. Anak dia cantik. Awak ada anak perempuan? Saya ada juga. Awak dah ada satu ciri rogo anak. Apa? Syarat nak rogo anak. Pertama, anak dia perempuan. Awak anak perempuan juga? Awak dah cukup satu ciri-ciri. Ciri yang kedua, nak rogo anak, dia minat perempuan. Awak minat? Saya memang minat perempuan. Ciri yang ketiga, dia minat berzina, dia minat setubuh perempuan. Saya minat juga. Awak dah banyak ciri-ciri dah. Sepatutnya awak tak ada masa nak cela orang. Awak kena bersibuk-sibuk dengan bimbang diri awak. Takut jatuh kepada jenayah yang sama. Bukan sibuk cela orang. Macam tu cara berfikir kita, orang tasawuf. Tu cara berfikir ahli sunnah wal jamaah dalam media tasawuf.
Begitu. Pas kita tengok pula, kenapa dia boleh jaga anak dia ya? Oh, anak dia ni kadang-kadang tak pakai tutup yang baik, kadang-kadang seksi dalam rumah, kadang-kadang tak jaga tempat tidur, kadang-kadang anak dia tak ada tempat privacy, kadang-kadang anak dia ni campur lelaki perempuan dengan melebihi batas. Kita pun ada macam tu juga. Yalah dah tu. Tak lama kita pula. Hari ni tidak ragu lagi anak, itu masih lagi dijaga Allah. Patut orang bila dijaga Allah kena syukur, jangan sombong. Ini bila Allah jaga dia, Allah jaga kita. Kita tak ragu anak kita sebab Allah Taala jaga kita. Kita jaga kita. Kita tak mampu jaga kita. Kita tak mampu jaga anak kita. Yang jaga kita Allah. Ulama tak jaga kita. Kita tak jaga kita. Yang jaga kita Allah. Sepatutnya bila Allah Taala jaga kita, kita kena syukur. Ni dah Allah Taala jaga kita, kita sombong pula. Pergi celak pula orang yang tak dapat penjagaan Allah Taala. Itu silap besar daripada kita. Allah Rabbi Akarim. Kena berhati-hati deh. Kena pada bila kita buka, ya Allah tengok. Dia rogol anak dia. Aku bila pula? Takutnya aku. Ayah nak buat undang-undang baru. Beberapa hari yang lalu ayah dah baca paper, surat khabar kata bapa rogol anak. Tak tahulah dia suka ke macam mana. Jadi ayah takut berlaku benda yang sama pada keluarga kita. Jadi tempat tidur ayah nak asing, ayah dah tanya tok guru, ayah rasa takut sangat-sangat. Lepas tu ayah nak jaga kita biar tak main telefon. Okey, yang mana anak perempuan yang dah mencapai umur 7 tahun ke atas wajib pakai baju kurung dalam rumah. Tak nak pakai tudung tak apa. Tapi dalam rumah kena pakai baju kurung. Tak boleh pakai seluar. Seluar ni ada bentuk paha, ada bentuk punggung, tak boleh. Walau kita adik-beradik tak boleh. Menggairahkan, minta maaf. Lepas tu kalau boleh makan tu ayah nak suruh duduk jauh sikit, tak nak duduk dekat-dekat. Lepas tu ayah tak nak bergurau lelaki perempuan sama adik-beradik. Bimbang. Tak sih. Dan semasa ayah tak ada, pesan kepada ayah tak nak tinggal adik-beradik berseorangan, lelaki perempuan wala adik-beradik, sebab ayah bimbang, takut jatuh dalam maksiat. Dan ayah pun nak kalau boleh tak nak berdua-duaan dengan anak perempuan yang dah besar. Ayah bimbang. Itu baru betul cara kita nak jaga diri kita, kan. Ayah rasa ayah takutlah sebab ayah baca berita ni, lelaki ni rogu anak dia. Dia lelaki, ayah lelaki. Dia ada kemaluan, ayah ada kemaluan. Dia minat perempuan, ayah minat perempuan juga. Jadi ayah rasa takutlah. Itu baru faham mesej Allah. Bukan kita itulah tak tahulah apa pun yang faham mereka yang dapat rezeki. Yang tak faham tu tak dapat rezeki. Yang dapat hidayah faham. Yang tak dapat hidayah, hurai macam halus pun dia tak bukan rezeki, tak faham. Tetapi orang yang faham, ajar bodoh-bodoh macam tu je, royak dengan cara berlubang-lubang macam tu pun dia boleh faham. Dah benda tu rezeki dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita kefahaman. Mudah-mudahan kita dapat faham. Mudah-mudahan kita faham apakah itu pesanan Allah, mesej-mesej Allah Ta'ala. Dan orang yang nak terjemuh kalam isyarat daripada Allah, dia kena banyak belajar kitab hikam. Kena banyak belajar kitab. Bila kita banyak belajar kitab, kita dapat selok bahasa Allah. Bahasa Allah terhijab. Mesej Allah terhijab sebab kita ada dosa dan kita tak ada ilmu. Bertaubat dan cari ilmu, maka dapat menterjemahkan bahasa-bahasa isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan faham. Allah Ta'ala dia nak nasihat ni je. Semua bentuk ujian dia satu je. Nak suruh ingat dia, nak suruh ingat dia, lupa yang lain. Ingat dia, lupa yang lain. Lupa maksiat, lupa dunia, lupa kehebatan, lupa kemuliaan. Bila ingat dia, hina kita. Ingat dia, hina kita. Mulia, ingat Allah, mulia Allah. Ingat kita, hina kita. Ingat Allah, mulia Allah. Ingat kita, hina kita. Ingat Allah, mulia Allah. Ingat kita, hina kita. Itu. Bila kita hina, kita hamba. Hamba itu hina. Mana ada hamba mulia? Itu dia hina belakang. Yang mulia itu sang raja. Sang raja itu Allah. Kita bukan raja, kita hamba. Bila hamba tu hina, walaupun Tuhan uji dengan mewah, uji dengan ramai orang ikut kita, kita tetap hamba, hamba tetap hina. Dah kita hina, dah kita tak maksum tu berdosa sentiasa kita. Begitulah dah. Mudah-mudahan dia kena berhenti kat atas dulu babo. Mudah-mudahan ikhlas kita mengaji kerana Allah dan Rasul. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat ya Allah. Mudah-mudahan kita faham deh. Berharaplah kita faham lah. Anak kita ni dia tinggi sikit, tinggi pun dia terhebui faham. Tapi kena belajar kita ni, hujung-hujung jatuh kena belajar juga. Sebab apa? Bimbang satu hari dapat nikmat yang banyak, kita macam mana kita nak hadap nikmat ni. Allah Ta'ala tegur dalam bentuk nikmat tu macam mana? Nak kita nak faham kalam Allah, perkataan Allah di celah-celah ujian.
Di tiap-tiap ujian itu, kalau kita kelabak, kita belak, kita selak-selak ujian Allah, semuanya ada mesej, hint. Dia panggil hint. Dia ada Ustaz Zul. Clue, ada hint daripada Allah. Setiap ujian ada hint, ada clue dia. Orang dapat nikmat, dia tak nampak hint, clue. Setiap nikmat tu ada hint belakang, ada mesej belakang. Nikmat, bala, semua itu ada hint, ada mesej daripada Allah. Ada orang faham. Tak faham, jumpa Tok Guru. Tok Guru cuba terjemah. Apakah maksudnya? Apakah maksudnya? Tanya. Habis itulah, mudah-mudahan ikhlas kita belajar kerana Allah. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kita dunia akhirat. Mudah-mudahan berjaya kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi nak jawab soalan sikit. Ada soalan Ustaz? Ada soalan ni. Assalamualaikum, boleh tolong ajukan soalan ini pada Baba? Assalamualaikum Baba, saya ada satu soalan. Rabu ini saya bermusafir ke Johor. Saya daripada Besut. Bolehkah saya solat jamak walaupun saya masih dalam keadaan berhutang PTPTN? Kerana saya dengar ada ustaz bagi tahu haram melakukan solat dalam keadaan sedang berhutang. Haram solat dalam berhutang. Hutang mana ni? Dia kalau berhutang ni tidak haram berhutang. Ya haramnya kita berhutang yang mampu bayar. Kita ada hutang, kita boleh bayar, kita malah bayar. Itu sahaja kita malah bayar. Kita panggil menzalimi tuan hutang tu. Ya haram kat situ. Bila kita berhutang tak haram. Berhutang tu dibenarkan oleh Islam. Yang larangnya berhutang dalam bentuk bunga, berhutang dalam bentuk ada apa? Ada riba. Berhutang lagu tu tak boleh. Berhutang tak haram. Kita bagi tahu adik kita, nak pinjam RM10 nanti aku bayar. Tu panggil berhutang dah tu. Pinjam, kita pinjam duit. Tidak haram. Maka boleh jamak kosong, tak ada masalah. Yang panggil haramnya jikalau kita berhutang tak mahu bayar. Itu baru haram. Kita dapat bayar. Kita tak nak bayar. Saja kita tak nak bayar. Walau hutang tu RM1. Adik kita, bang mana duit saya bang RM1. Aku tak nak bagi. Mampuslah. Tak nak bagi. RM1 pun aku tak nak bagi. Aku tak nak bayar hutang kau. Hutang kau aku tak nak bayar. Kita kata berdosa. Dia bagi ambil barang orang yang tanpa izin. Dia boleh bayar padahal. Kita nak bayar. Berdosa. Ni bukan dia tak nak bayar, dia tak mampu, tak berdosa. Maka boleh semaya jamak qasar. Tak dipanggil haram. Habis itu. Kemudian Ustaz Zul suruh baca sikit atas permintaan sahabat-sahabat yang tidak sempat bagi nama untuk tali arwah. Hari ni last kita buka peluang lagi sebab lama orang minta ni. Tali arwah percuma diadakan di Yamai Taring. Siapa yang berminat boleh PM lah. Dia PM Ustaz Zul di Messenger dia. Nanti admin akan nombor WhatsApp dan admin akan add dalam grup. Pada dalam grup tu dia akan ada borel lah. Tarikh tutup malam ni pukul 10 malam waktu Malaysia. Malam ni lah. Sebab lama lagi orang duduk nak atam lagi. Habis itu. Lepas tu yang kedua, Baba janji siapa dia ada kematian, kita sedekah Fatihah. Lepas tu ramai Ustaz Zul ajak dia pakat suruh doa. Dia pakat bui nama. Jadi tak ada nak baca nama seseorang itu. Jadi kita ambil kesimpulan tiap-tiap majlis pengajian kita akan sebelum doa kita baca Fatihah. Sedekah pada ibu bapa kita masing-masing yang hidup dan yang mati dan semua ibu bapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua manusia kita sedekahkan Fatihah sebagai ganjaran Allah Taala pilih kita hadir dalam majlis ilmu. Jadi tiap-tiap kali pengajian insya-Allah jika ada rezeki kita akan baca Fatihah sedekah kepada orang tua kita masing-masing. Jadi kita niatlah untuk orang tua kita dan untuk semua umat Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sedekah kepada semua umat Nabi Muhammad, ibu bapa kita dan semua umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meredai roh mereka itu dan Allah Ta'ala berjayalah kita semua yang hidup dan yang mati dunia akhirat oleh kerana diredai dan diampuni semua dosanya oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kena berhenti kat tu dulu. Mudah-mudahan ikhlas kita belajar kerana Allah. Sekali dah tu. Sekali untuk semua arwah lah. Termasuk tadi sahabat kita yang bernama Saiful. Panggil sahabat kepada ayah bapa sendiri nama dia Saiful dia. Sedekah belaka Fatihah kepada mereka, semoga-moga mereka semua selamat dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata dulu mudah-mudahan Allah Taala redha kita, Allah Taala sayang kita,
Mudah-mudahan Allah Taala jaga kita dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita istiqamah dalam belajar. Mudah-mudahan kita tak putus asa dengan rahmat dan redha Allah Taala. Mudah-mudahan kita sentiasa berusaha, mudah-mudahan berjaya kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan minta doa juga kepada babo, minta Allah Taala jaga babo yang banyak dosa ni, babo yang banyak maksiat ni, babo yang banyak kekurangan ni. Mudah-mudahan Allah Taala tutup aib babo dan kita semua. Mudah-mudahan Allah Taala buka aib kita untuk diri kita perbaiki. Allah Taala buka aib kita untuk diri kita perbaiki. Mudah-mudahan Allah Taala sedarkan kita ini, husnya kita ini sampai mati hamba, sampai mati hina. Mudah-mudahan Allah Taala redha kita dunia akhirat. Harap sangat Allah Taala sayang kita. Nikmat hakiki disayangi, dicintai Allah dan Rasul, dan neraka hakiki dibenci Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita selamatlah dengan nikmat itu dan dijauhilah kita daripada azab itu, iaitu dibenci Allah dan Rasul. Pada satu saat jauhilah kami daripada azab itu ya Allah. Jadi kalau kami hamba yang sentiasa bertaubat, berharap selamat, berharap sangat kita selamat dunia akhirat. Takut sangat ya Allah kalau kehilangan-Mu ya Allah. Takut sangat kehilangan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa bersama Allah walau diberi ujian dengan begitu banyak dan diberi nikmat yang begitu lazat dan begitu sedap. Mudah-mudahan kita tak akan pernah tinggal Allah, dan mudah-mudahan Allah Taala tak pernah tinggal kita. Mudah-mudahan kita akan sentiasa bersama Allah dan Rasul walau di mana juga kita berada. Mudah-mudahan Allah dan Rasul juga sentiasa bersama kita walau di mana juga kita berada, walau betapa banyak dan sedikit nikmat yang ada pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup yang mati, guru-guru kami, para anak-anak ulama, sahabat-sahabat kami semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, termasuk yang sayang kami, yang tolong kami, yang pernah buat jahat pada kami, sindir kami, kena kami, mati kami, cari kumpulkan kami, yang daya benci kami ya Allah. Berilah kami dan mereka itu berjuru. Apakah dosa kami dan mereka itu ya Allah. Termasuk orang yang pernah kami buat zalim kepada mereka suatu ketika dahulu ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Permudahkanlah urusan kami dunia akhirat ya Allah. Allahumma arham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Rahmati sayangilah kami umat Nabi sallallahu alaihi wasallam walau di mana juga kami berada. Surga hakiki disayangi Allah dan Rasul, neraka hakiki dibenci Allah dan Rasul pada satu saat. Kurniakanlah kami surga hakiki itu dan jauhilah kami daripada neraka hakiki walau satu saat. Allahumma farij ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada kami segala kebaikan dunia akhirat. Walau kami minta, walau kami tak minta. Dan setiap saat hilanglah segala kejahatan pada kami. Setiap saat bertambahlah segala kebaikan kepada kami ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan baik di sisi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij ummat, Allahumma farij ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tenangkanlah hati kami umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tenangkanlah hati kami walau banyak bala, musibah, banyak dosa kami, banyak kejahatan kami. Tenangkanlah hati kami dalam taat menuju Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami istiqamah ya Allah. Tenangkanlah hati kami dalam taat menuju Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, ana zalamtu wa ana asyatu wa ana jahiltu. Hai Tuhan kami banyak buat zalim, banyak buat dosa, banyak buat khianat denganmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bukalah dosa kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khususnya dosa bapa ni ya Allah. Rabbana zalamna anfusana ya Allah, kami ni banyak menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau Allah tak ampun dosa kami yang sangat banyak ni, khususnya dosa bapa ni ya Allah. Kalau Allah tak ampun dosa kami ya Allah, lanakuna minal khasirin. Celakalah kami ya Allah, celakalah kami ya Allah. Apalah dosa kami ya Allah, apalah dosa kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismil khatimah. Khuz biyadi ya Allah, khuz biyadi ya Allah. Qalat hilati wa qasurat zunubi. Sikit usaha kami, dosa kami yang sangat-sangat banyak ya Allah. Apalah dosa kami ya Allah, ya Allah. Allah, tolonglah ya Allah. Apalah dosa kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah ya. Kurniakanlah kami cahaya iman, Islam, ihsan. Segala cahaya kebaikan kurniakanlah kepada kami setiap juzuk dan setiap tempat yang kami berada, setiap juzuk penjuru kami. Kurniakanlah kami cahaya dan jauhilah kami daripada segala maksiat, segala kegelapan, segala dosa-dosa ya Allah. Ya Allahu biha, ya Allah biha husnul khatimah. Baikkanlah kesudahan kami, matikanlah kami dalam iman, Islam dan ihsan. Jadikanlah kami dalam redha dan kasih sayang daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah, gembiranya kami ya Allah kalau kami mati dalam keadaan diredai-Mu ya Allah. Gembira sangat-sangat kami ya Allah. Kurniakanlah kami kegembiraan itu ya Allah. Surga kami dirahmati, diredai Allah ya Allah. Tolonglah ya Allah. Tolonglah ya Allah, kami ni banyak sangat dosa, khususnya babu ni ya Allah. Malulah dengan Allah Ta'ala, malu sangat ya Allah. Allah, tak kira kami ni dosa banyak sangat ya Allah. Malulah ya Allah, tolonglah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami segala kebaikan dunia akhirat. Walau kami minta zahiran wa batin, kecil besar.
Ya Allah berikanlah kepada kami segala keberkahan dunia akhirat. Jadilah kami diberi segala keberkahan dunia akhirat. Wa qina azabal maut, wa qina azabal kubur, wa qina azabal mahsyar, wa qina azabas sirat, wa qina azabal mizan, wa qina azabas sirat, wa qina azabal nar, wa qina azabad dunya wal akhirah. Jadilah kami diberi daripada segala azab dunia akhirat, azab kematian, azab kubur. Allah takut belaka ya Allah, kena belaka tu kalau Tuhan tak jaga. Azab pada mahsyar, azab mizan, azab azab asyirat, jambatan, azab neraka, azab segala jenis azab dunia akhirat. Selamatkanlah kami Allah ya Allah ya Allah ya tolonglah ya Allah ya Allah ya Allah. Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita dunia akhirat. Tercabut segala bala dunia akhirat, tercabut segala maksiat kita ya Allah. Tolonglah ya Allah, tak mampu ya Allah kami nak tolak semua itu dengan izin-Mu ya Allah. Kami memang tak mampu ya Allah, memang tak mampu ya Allah. Tolong ya Allah, tolonglah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasid